My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Connect the dark straight to the start of intoxicating want. Lingering touch, these soft words whispered in the dark. Set my heart on fire. Tuan A yang selalu konsisten 4-5 angka profit sebulan. Now dah berjaya break profit lebih RM200,000. Sangat amazing. Okay, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi buat anda semua yang menonton saya daripada FB Nizam Malik page. Okay, so first of all, boleh tak anda komen di ruangan komen, adakah line internet saya okey? Anda boleh dengar suara saya dengan jelas ataupun tidak? Sebab saya hari ini sangat-sangat semangat sebab saya datangkan khas buat anda tetamu special. Okay, so anda pun kena semangat ni. So kena komen-komen di ruangan komen bawah dulu. Saya nak tahu adakah anda sedang menonton live saya secara langsung ataupun tidak. Adakah anda hadir dalam live ni, okay? So saya tak nampak komen ni, cepat komen-komen di ruangan komen di bawah dan saya nampak views ada 60. Okay, boleh tak anda sharekan this live video dulu dan saya nak views tu meningkat sampai 100 dulu, boleh tak? Sebab saya ni bawakan tetamu special. Jadi saya tak nak live ni sendu-sendu sebab saya nak anda semua terinspired dengan kisah dan journey oleh Tuan A. Okay, so first thing first, bayar yuran ni, like, share dan mention rakan-rakan anda supaya ramai lagi yang dapat perkongsian yang bermanfaat daripada live ni. Okay, okay, Puan Hafsah ada, line okay Puan Nurliza ada, jelas. Tuan Madhanawi, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Tuan Ayadini, salam Cik Medi and Tuan Amirul. Waalaikumsalam. Okay, Puan Ijah hadir. Puan Itarich hadir. Puan Zainab Muhammad, assalam. Line okay, okay, terbaik. Okay, clear. Okay, saya sangat-sangat appreciate komen-komen anda dan saya lagi appreciate kalau anda ada batch sharer tu. Okay, means anda dah share banyak group supaya ramai-ramai boleh dengarkan perkongsian hari ini. Okay, so basically
anda ni sedang bersama dengan saya dalam saham mastermind session edisi Warren. Okey, yang kita adakan khas buat anda yang nak jana profit 100% hingga lebih 100% hanya melalui trade counter Warren di Bursa Malaysia. Okey, di mana dalam Saham Mastermind Session ni saya dan Tuan Nizam dan tim Saham Masri invite tetamu yang sangat special. Sebab apa special? Sebab kita ni tak ada invite orang lain tau. Kita invite student kita sendiri. Kita invite Circle Saham Mastery juga. Okey, di mana adalah student Warren Secret Saham Mastery. Dan nama pun edisi Warren, jadi kita nak fokusnya Warren je lah. Okey, so di mana setelah beberapa bulan coaching, dah beberapa bulan berlalu dalam kelas-kelas WSM ni, mereka ni tetamu-tetamu yang kita invite dah show results yang gempak-gempak, 4-5 angka sebulan. Lepas tu yang saya invite lagi special, RM200,000 profit. So kita nak show juga results tu dengan anda dan kita nak share dengan anda lah. Maybe ada ke story yang terselindung, senang ke susah profit sampai 200,000 kan. Semua tu kita nak kupas dan bongkar dalam Saham Mastermind Session edisi Warren. Di samping tu juga kenapa saya bawakan Tuan Amirul hari ni, sebab kita nak bagi inspiration sebenarnya untuk newbie-newbie, untuk trader-trader dan especially untuk students Warren Secret Saham Mastery 3.0 yang mana mereka akan mula kelas pada 6 Jun 2021 ni. So cepat, boleh tak komen-komen di ruangan komen di bawah kalau anda dah share, komen dan share. Adakah anda semangat untuk sesi hari ni? Sebab saya sangat-sangat semangat. Saya sangat semangat kalau anda pun pay attention. Dan saya nak anda komen di ruang komen berapa episod hari ni. Sebab kita ni banyak episod tau. Banyak episod SMS edisi Warren. Jadi boleh tak kalau anda pay attention, anda komen di kat ruangan komen, hari ni episod ke berapa kalau anda dapat jawab dengan betul, maybe Tuan Amirul akan bagi hadiah ke? Pandai saya ni. Alright, so hari ni basically saya bawakan khas dengan anda Tuan A iaitu Tuan Amirul, saya tak nak berselindung lagi, iaitu our benchmark. Sekarang ni our top student dalam Warren Secrets yang di mana setelah lebih kurang 8 bulan, 8 bulan menjalani Warren Secret Saham Mastery 1.0, beliau dah berjaya profit sampai RM200,000. lebih sebenarnya RM200,000. Jadi saya nak buatlah pengenalan sikit dengan Tuan A ni sebelum kita jemput dia, boleh tak? So maybe kalau anda yang tak kenal, tapi saya semua dah kenal lah. Beliau ni macam hot stuff juga dalam circle Saham Mastery. Siapa je tak kenal. Every month profit 4-5 angka. Sebab actually dalam intensive program ni setiap hujung bulan saya minta monthly report. Jadi dalam monthly report tu nampaklah setiap bulan ada profit ni. Tapi sampai sekarang dah jana profit sampai RM200,000. Zat, saya baca komen Dan share 10 grup. Terbaik. Dah mention rakan-rakan anda juga. Memang terbaik anda semua. Dan share. Tuan Fauzi pun ada. Tuan Morna Marfuzah dan share. Terbaik. Ya, semangat. Assalamualaikum Tuan Nizam Ali dan Cik Madiha. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Yang ketujuh, betul ke yang ketujuh? Puan Hausa dah dapat jawapannya episod 6, betul. Puan Hausa nanti claim hadiah kat Tuan Amirul ya. Dan share. Assalamualaikum Cik Madiha dan semua sahabat serta Tuan Amirul. Waalaikumsalam. Episod 8. Ya ke? Tadi saya dah cakap episod 6 hari ni. Alright, so basically tanpa membuang masa saya nak invite lah Tuan Amirul, kita nak borak-borak dengan dia dan kita nak korek sebenarnya apa rahsia beliau boleh profit sampai RM200,000 dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Jom kita panggil mana Tuan Amirul Abati Khalif ni. Alright. Maybe Tuan Amirul dah standby di belakang, tapi boleh open camera dan boleh unmute. So kita boleh bercakap dengan Tuan Amirul. Alright, Tuan Amirul ada di talian ke tak ni? Itu dia.
Okay, so inilah dia tuan-puan. Tuan Amirul Abati Khalif yang kita kenal, iaitu our top student sekarang ni yang telah berjaya profit RM200,000. Okay, so kita ambil aura dulu. Kita ambil aura dulu pagi-pagi ni. Okay, tuan sihat ke? Alhamdulillah sihat. Sihat-sihat Alhamdulillah. orang tua kata orang. Situ Okay, tuan kerja tak hari ni? Adakah kami ni macam mengganggu tuan nak join SMS ni? Tak, actually saya kerja. Tapi saya kerja daripada rumah lah. Saya work from home. So bila work from home orang kata kerja ikut masa kita. Lebih kurang lah. Kerja ikut masa lah. Okay. Sebab tadi tuan WhatsApp saya baru lepas habis meeting. Saya macam risau. Tuan ni busy ke tak ni nak join SMS? Okay. So first thing first, before kita borak panjang lagi, saya nak tanyalah Tuan Amirul. Okay, kenapa kan nama glamour dekat Facebook Tuan Amirul Abati Khalif? Tapi sebenarnya saya tahu nama penuh Tuan Amirul Khair. Tapi kenapa Amirul Abati Khalif? So, dia actually nama tu saya dah pakai lebih kurang dalam berapa tahun 10 tahun, 9 tahun lebih kurang. Nama tu glamour betul tu. Sebab dia bukan sebab nama glamour actually. Bukan dia sebab nama tu Amirul Abati Khalif. Amirul tu nama saya. Amirul tu nama saya. Dan Khalif tu nama anak saya yang first. Abati tu pula, Abati tu dia daripada bahasa Arab. Maknanya ayah. Maknanya ayah actually. Dia kata kalau Abati tu, dia kira macam cara panggil ayah kita paling sayang-sayang sangat lah tu. Yang paling beloved lah macam tu. Paling beloved lah kata orang kan. So basically Amirul Abati Khalif is ayah pada Khalif lebih kurang. Nama dia Amirul. Khalif tu dah berapa tahun? Sebab tadi kata dah guna nama tu dah 10 tahun 11 tahun. 11 tahun dah. Okay. So disebabkan Khalif tu muncul nama Amirul Abati Khalif. Kita balik. Tapi sedap lah nama tu, memang Arab sangat. Tapi kejap lagi kalau misalnya kata anak saya second tahu nama ni, maknanya nanti dia kecil hati lah. Alamak, jangan bagi tahu. Okay, so terbaiklah, such a family man Tuan Amirul ni. Okay, so basically saya nak cerita dengan Tuan sikit. Actually saya nervous tau nak invite Tuan. Nervous gila nak invite masuk SMS. Sebab mana tak nervous, kita nak invite top student kot. Invite yang dah profit 200,000. Jadi Alhamdulillah bila WhatsApp je Tuan terus on. Okay, memang terbaik walaupun baru lepas meeting, work from home, tapi sudi luangkan masa dengan kita. Okay, so dia actually kalau kata nervous, actually saya lagi nervous sebab saya jenis orang yang saya introvert actually. Saya introvert. So saya jadi saya tak berapa selesa bila bercakap dengan orang depan-depan kan. Saya jadi tak berapa selesa kadang-kadang. Itu problem dia. Right. Faham? Okay, so saya nak, before saya panggil Tuan Nizam, saya ada notice sebenarnya dalam grup Warren Secret Sama Sri 1.0, Tuan Amirul setiap petang, setiap hari lepas pasaran saham tutup, Tuan Amirul ada share Warren details tu. Saya pun selalu juga buka Warren details tu. Adalah Sky apa semua, ada counter syariah, tak patut syariah apa semua. So apa yang sebenarnya, kenapa actually Tuan Amirul buat macam tu, dan apa yang Tuan Amirul harapkan ke daripada tu semua, bolehlah cerita kenapa sebenarnya. Sebab bukan semua orang kan buat macam tu. Tuan Amirul first person yang buat macam tu, send Warren details kepada circle WSM 1.0 lah. Dia actually benda tu actually mula saya pakai untuk personal, untuk saya sendiri. Sebab kita ada over 700 counters dekat Bursa Malaysia. Then out of the 700 ni dia ada maybe dalam 300 warrant lebih kurang. Out of this 300 warrant ada macam-macam kategori lah. Which is ada yang in the money, ada yang syariah, ada yang harga dia tak mampu milik. Betul. Then
bila macam tu saya jadi macam susah tau bila nak check satu. So the best way yang saya boleh terfikir, extract data daripada M+ dan manipulate dalam Excel. Then bila saya dah buat macam tu, bila dah pakai personal for quite a few months, then saya adalah dengar dalam grup WSM tu kan kata tak jumpa counter. Adalah tak jumpa counter. Tak tahu counter apa tengah oversold. Apa status counter ni. Jadi saya rasa since saya tahu saya ada so-called macam orang kata pun secret weapon. Kita panggil macam hint lah, macam hint. Dan saya fikir why not share dengan group. Then daripada situ then tu saya start share tu. Sebab nak buat benda tu pun for the first time waktu nak mula-mula set up that so-called that Excel memang ada problem sebab kita tengah nak so-called macam configure. But then after that you just copy and paste only. Then after that semua result dah dekat situ. Dan saya share. Lepas tu basically saya nak actually macam belagak sikit lah. Macam nak tunjuk dekat orang. Everyday ada counter. Everyday ada counter. Bukannya hari ni tak ada counter lah. Nanti esok komplain lagi. Hari ni pun tak ada counter lah. Tapi orang lain dah jumpa counter tu mungkin seminggu awal, 2 minggu awal. Tu lah saya cuba nak tunjuk dekat orang, everyday ada counter. Faham. Just you nampak tak nampak? Sempat ambil peluang tu ke tak? Tu je actually. So actually apa yang Tuan Amirul buat ni dia memudahkan tau sebenarnya circle-circle dalam Warren Secret Mastery 1.0 nak refer juga counter-counter yang telah disenaraikan lah oleh Tuan Amirul tu. So memang complete, ada last price, ada code, counter, apa semua complete. Dan nama pun Warren Details, memang details berkenaan counter Warren tu. Jadi maybe apa yang Tuan Amirul buat ni orang kata balasan untuk orang kata ganjaran lah, bukan balasan, ganjaran yang setimpal untuk Tuan Amirul dapat profit sampai RM200,000. Kita tak tahu kan, sometimes kita buat dapat ganjarannya macam tu lah. So thank you so much Tuan Amirul sebab benda tu pun Sama-sama. actually membantu saya juga sebab saya pun newbie. Jadi nak cari counter tu banyak gila kan, macam Tuan Amirul kata tadi. Tak ada nampak macam newbie pun. Tak ada lah Tuan. Saya pun road to 10k ni. Okay, so tanpa membuang masa, kita nak invite Tuan Nizam Malik sebab after this Tuan Nizam akan conduct this live session bersama Tuan Amirul lah. Kita nak korek apa rahsia Tuan Amirul ni boleh profit 4-5 angka sebulan. Okay, dan sekarang dah berjaya profit RM200,000. Okay, so jom kita invite Tuan Nizam Malik. Okay. Okay, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, boleh dengar suara saya? Boleh dengar. Clear. Okay, alright. Okay, so saya akan serahkan Tuan Amirul dengan Tuan Nizam. Jadi saya akan berundur diri lah. So thank you so much Tuan Amirul sebab luangkan masa hari ni dengan saya dan accept invitation saya join SMS ni. Okay, so okay. Alright, terima kasih Madiha. Okay, terima kasih Tuan. Okay, alright. So bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan ya sesi SMS kita pada pagi ni. First of all, saya nak ucapkan terima kasih Tuan Amirul. Boleh saya panggil Tuan Amirul ya? Ke ada nama boleh. Ada nama manja? Tak ada. Okay, right. So saya ingat Amirul Abati Khalif tu founder Little Khalif. Tak ada. Bukan Bukan. Okay, right. So terima kasih kerana join sesi SMS kita hari ni, dan because of kita buat sesi SMS ni khas untuk kita bawakan student-student yang belajar dan juga dapatkan result dalam saham, because bukan semua orang yang berjaya nak share dia punya rahsia kejayaan ataupun mungkin apakah perjalanan dalam mencapai kejayaan ataupun result yang kita nak capai lah. Okay, jadi of course apa yang kita buat, kesudian Tuan Amirul hari ini kita sangat-sangat hargai, dan hopefully kita share. Kita sekarang sedang live di FB Nizam Malik page sebab kita nak bagi inspirasi kepada lebih ramai lagi
orang dekat luar sana, newbie, okay, orang yang sedang mencari jalan macam mana nak buat duit dalam pasaran saham lah. Okay, alright. So terima kasih Tuan. First mesti terima kasih dulu. Okay, alright. Of course, saya percaya Tuan pun sibuk dengan kerja urusan apa semua. So kita sudi juga luangkan masa untuk kita. Alright. So first of all, saya akan sesi ni kita akan run lebih kurang sejam lebih, tengok kepada berapa banyak soalan yang ada. Alright, dan saya akan tanya soalan, a few soalan kepada Tuan, dan nanti dekat akhir nanti kalau Tuan nak tanya saya soalan, boleh tanya soalan. Okay? Boleh? Alright. Okay, kalau boleh, ada, tak ada masalah. Viewers dekat Nizam Ali Page nak tanya soalan pun boleh juga, boleh tulis dekat ruangan komen ya. Okay, alright. So, Tuan Amirul, saya first of all kita nak berkenalan dululah. Okay, maybe you boleh share about yourself. Mungkin tinggal kat mana, kerja apa, sekarang umur berapa. Okay, dan what you do lah, basically what you do. Okay, right. Sebelum kita masuk pasal saham. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okay, introduction lah mula-mula kan, macam biasa. Dia bila dah kata introduction tu, kahwin tu jangan cakap kuat kan. dia actually saya actually nama saya yang orang tengok dalam FB tu itulah Amirul Abati Khalif tu. Jadi macam Tuan Nizam ingat, founder Khalif punya tu, Khalif Ministry. Itu kalau kita Khalif tu hebat sangat tu kan. Saya tak sampai ke situ lagi lah. Dia actually macam saya cerita dekat Cik Mariha tadi. Amirul Abati Khalif tu basically sebab nama saya Amirul. Dan Khalif tu nama anak saya yang sulung. Dan Abati tu which is a way of calling your dad, the macam cara paling tunjuk kasih sayang sangat-sangat lah tu. Itu yang Amirul Abati Khalif tu maknanya lebih kurang macam Amirul ayah pada Khalif lah, lebih kurang macam tu. Sangat sayang pada anak lah. Itulah, tapi kalau anak saya macam saya cakap, kalau anak saya nombor 2 Hani tu nampak, maknanya nanti dia kecil hati lah. So anak ni nama Khalif lah? Anak saya nama Khalif. Khalif Hakimi Khair. Okay, alright. And nama penuh saya Muhammad Amirul Khair bin Muhammad Yusof. Actually dia ada satu family name dekat situ, which is Khair. Dia macam tu lah. Ayah saya dia kira macam nak buat, dia nanti nak cucu aku kalau kata nampak Khair tu maknanya tahulah family siapa. Macam tu. Kenal salah silap lah. Salah silap. Macam salah tu. silap. Salah silap. Okay, dia kata, kalau dia tengok orang Arab tu maknanya boleh nampak, oh dia tahu family name dia macam ni. Orang putih pun ada family name. Dia nak kita macam keturunan kan? Keluarga Amirul ni mana ada family name dia. Okay, right. Lepas tu actually saya umur tak ada muda sangat, tak ada tua sangat. Lebih kurang je. Lebih kurang umur saya pun lebih kurang dalam 39 kot tahun ni. 39 ke 38. Okay. Lebih kurang situlah. Alright, okay. Then saya dah kahwin dah. Saya dah kahwin seorang. Tapi anak ada 2. Okay. Alright. Chances untuk cari yang nombor 2 tak ada sebab saya rasa tak mampu nak buat. Iya ke? Okay, alright. Tak mampu. Okay. Then saya actually masih kerja lagi. Still kerja 9 to 6 actually. Okay. Dengan satu telco company. Tapi bukan telco yang besar lah, bukan big three macam Digi, Celcom, Maxis, bukan. Saya tak kerja dengan diorang tak nak saya. So saya kerja dengan anak diorang. Which is saya kerja dengan Red One. Saya kerja dengan Red One. Red One? Saya kerja dengan Red One. Okay, right. Part of Redtone lah. Then saya kerja as system administrator. Server system administrator. Lebih kurang serba sikit macam saya lah. Serba sikit macam saya. Alright. So tinggal kat mana tu? Saya tinggal jauh actually daripada KL. Saya tinggal dekat Bangi. Kat Bangi? Saya tinggal jauh. Jauh. Daripada Bangi sampai nak KL lebih kurang dalam 40 km lebih kurang. 40 km. 40 km lah. And then
saya punya jarak daripada rumah saya ke office pun lebih kurang dalam 40 kilometers. Oh, jauh lah. Dia mula-mula tu rasa jauh lah. Lepas tu dah hari-hari melayan jalan yang sama, so dia tak terasa pun. Yelah, betul kan? Tapi sekarang work from home lah. Sekarang ni work from home. Even though kita orang punya company is part of essential services because of telco, tapi bos saya kata korang datang office pun buat membazir elektrik je, duduk kat rumah lah, buat kerja kat rumah. Marah bos tadi. Tapi maksudnya still boleh run the server dari rumah lah. Boleh, tak ada Boleh, masalah. Sebab semua Takat ni boleh computerized sekarang. lagi. Semua computerized Sekarang semua dah computerized. Semua dah computerized. Kalau misal kata tak rajin juga buat kerja, then there's something wrong lah. Itu masalah tapi maksudnya you are very well versed dengan komputer, sistem-sistem lah. Mahir lah. Macam mana? Dia kalau kata mahir, nanti orang kata belagak. So kita boleh kata sekadar tahu ilmu yang Tuhan pinjamkan. Ya, itu ayat orang humble lah tu. Okay, alright. Okay Tuan. Okay, so basically kita nak cerita sikit pasal saham lah. Kita nak masuk cerita-cerita saham. Okay, so saya nak Tuan share sikit macam mana Tuan boleh kenal saham. Macam mana boleh terjebak first time dengar tentang saham. Of course, kita bukan lahir tiba-tiba tahu saham kan. So kita mesti belajar daripada somebody, atau kita terbaca ke, kita terdengar orang cakap ke. So saya ada cerita saya macam mana saya kenal saham. So macam mana Tuan boleh kenal saham? Umur berapa kenal saham? Daripada tak tahu jadi tahu. Tu cuba cerita sikit. Okay, right. Okay, actually kalau cerita pasal bila saya kenal saham ni, dia tak adalah lama macam Tuan Nizam. Tuan Nizam start bila? Tahun 2014 2014. Sebelum tu tak tahu 2014. Langsung tak tahu. 2014 lama tu. Sekarang dah 2021. Ya. Saya pula saya lewat 4 tahun daripada Tuan. Saya mula start kenal saham. Saya start kenal saham ni waktu tu tahun 2018. 18. Lebih kurang middle 2018 lebih kurang. Baru lagi. Waktu tu yang saya boleh terjebak dengan so-called macam skim ni kan. Terjebak dengan benda ni. Actually sebab saya terjumpa satu ads hari tu. Dululah saya terjumpa satu ads. Ambil scroll FB macam biasalah, kita dah tak ada kerja nak buat waktu tu. Dan kita scroll FB dan terjumpa satu ads. Haji Asri. Baik, okey. Saya terjumpa satu ads Haji Asri. Dia kata, jomlah datang aku nak bagi talk pasal saham yang syariah compliance ni lah. Baik, okey. Dan waktu tu saya cakap since dia buat waktu tu hari Minggu, dan saya pun tak ada kerja nak buat hari Minggu, dan why not saya datang. Dan saya ajak adik saya, adik saya nombor 2 ajak, dan kita orang pergilah. Waktu tu dia buat talk tu dekat RHB Training Center dekat Bangi. Okay, right. Dekat Bangi waktu tu. Kawasan bermain saya lebih kurang situlah, Bangi, Kajang. Itulah kawasan bermain saya tu. Nasib baik dekat lah, kalau jauh tak pergi lah. Nasib baik dekat. Kalau jauh tu dia jadi macam rasa berat sikit lah nak pergi. Tapi sebab dia buat dekat Bangi, dan fikir bukan 2 kali, mungkin 3-4 kali. Ya, betul. Okay. Then since dia buat kat Bangi dan saya terus pergi. Waktu tu hari Ahad lah. Yang buat betul-betul saya rasa macam, actually saya rasa offended sikit dengan talk tu actually. Kenapa? Saya betul-betul rasa offended waktu tu. Sebab apa? Sebab at the end of that talk, Tuan Haji Asri tu dia pergi koyak duit 50 depan mata. So kita orang rasa macam hebat betul kau, koyak duit depan mata. Depan kita orang korang koyak. So maknanya waktu tu dia nak tunjuk lah. Maknanya kalau kau join saham ni, buat saham ni, buat betul-betul, setakat RM50 ni, kau boleh koyak macam tu je. Macam tak ada value sangat. So saya rasa betul-betul offended waktu tu. Dia kata macam kecil sangat. Pada saya waktu tu 50 kira macam besar lah. Maklum lepas kot belanja aku makan tengah hari seminggu. Betul. Kau boleh koyak depan mata aku kan. So waktu tu betul saya rasa offended. But then at the end saya tahulah sebenarnya duit tu dia fotokopi lah. So lepas dah tahu tu tak adalah offended sangat.
Cuma still terasa lah waktu tu. Okay. Okay, Gimik then, gimik. Dia macam gimmick lah, tapi gimmick tu betul-betul membakar lah. Baik, Betul-betul membakar. Okay. Tu ramai tak orang masa tu? Waktu tu dekat training center tu, besar training center. Saya ingat lebih kurang dalam 200 orang paling kurang lah tu. Ramai lah. Ramai. Baik. Then tapi waktu tu dia cuma bagi talk lah, I mean what is saham is all about. Then betul ke ada syariah punya counter. Ya. Dia lebih kurang macam tu lah. Then waktu tu juga saya dapat register CDS RHB free. So kira macam plus point lah over there. Ya. Dia macam tu. Then from that point saya start so-called nak cari cikgu lah. Tapi yalah waktu tu sebab baru lagi dan saya still ada mindset kata kalau kau boleh buat sampai ribu-ribu, kenapa kau tak ajar free? Dia still ada mindset macam tu sebab saya rasa macam ilmu orang ni macam alah, kau dapat ilmu pun orang ajar, baik kau ajar ke orang free, macam tu lah. Yeah. Which is actually it's not a good practice actually, it's not a good things. You macam merendahkan ilmu orang tu. Jadi jangan ikut macam tu jangan ikut macam tu. Tak apa, ni memang real case punya study betul-betul apa yang terjadi. Okay, so kita nak semua yang mendengar pun open minded. Okay, bukan untuk kita cakap siapa-siapa tetapi kita nak belajar daripada apa yang terjadi. Bukan senang ni kita nak dapat cerita ni. Okay, alright. Dia jadi saya still ada mindset macam tu. Kau dapat free, ajar je lah free, apa salah dia? Kau dah ada ilmu boleh buat ribu-ribu, ajar je lah free. Saya still ada mindset macam tu. Ramai orang macam tu. Ramai orang ada mindset macam tu. Ya, okay. Dia still nak benda. Tapi in the end, sebenarnya lepas saya dah go through everything up until now, then I know benda yang free ni actually you tak appreciate. You tak berapa appreciate kalau benda-benda free ni. Okay. So waktu tu saya cari dan saya adalah terjumpa 2-3 cikgu. Dan last kali cikgu yang saya belajar, saya tak belajar face to face. Saya tak belajar face to face. Saya tak ada mentoring apa semua, tak ada. Sebab dari apa yang saya dapat, either saya follow dia punya software macam video, saya follow dia punya macam live ke, ataupun saya beli dia punya video actually. Macam ada satu cikgu tu, dia ada jual satu video. I mean, a couple of videos lah. Maknanya daripada A sampai Z. Dan saya beli actually. Saya beli video tu. Video collection saya beli. Harga dia waktu tu dijual waktu tu 200.5. Saya ingat sampai sekarang. 200.5. Dalam tu dia cerita apa itu saham dan apa nak kena buat, akaun apa nak kena ada, berapa modal nak kena letak, macam mana nak so-called skills untuk ni. Tapi is a video. Dan even tu saya duduk, tak laki duduk baca, tengok betul-betul ni sampai berpeluh-peluh ni. Macam dapat wahyu lah kata orang. Kan? Nak fahamkan. Okay. In the end saya rasa saya faham lah kot. In the end saya rasa macam saya faham. Tapi lagi sekali kalau saya tengok lagi sekali sekarang ni, saya rasa macam saya tak faham pula. Itu problem dia. Okay. Dia sebab bila kita belajar jenis macam tu, which is kita panggil dia macam one off, maknanya you tak ada jumpa face to face, tak ada follow up after that. Self learn, yes. Belajar bila sendiri. you buat self learn tu, ilmu dia ajar tu betul. Bukan tak betul, ilmu dia ajar tu memang betul. Tapi apa you faham tu salah. Mungkin salah. Macam saya lah kot. Dia ajar tu betul. Apa yang dia ajar dalam live, apa dia ajar dalam video tu betul. Tapi apa yang saya faham tu rasa macam salah. Sebab sampai sekarang bila saya tengok balik, saya tak faham. Itu problem dia. Okay, alright. Dan saya still continue macam tu. Sampailah satu hari, waktu tu saya tengah outstation dekat Sabah. Waktu tu saya tengah outstation dekat Sabah, saya terjumpa so-called satu ads lagi sekali. Cerita dengan Amirul ads sahaja kan? Ads sahaja, banyak tengok Facebook ni. Ads sahaja. Banyak tengok Facebook kan? Nampak sangat macam tak ada kerja kan?
Okay. So bila macam tu, waktu tu saya ingat waktu tu saya dekat Sabah, tengah set up so-called office Grade 1 dekat sana. Set up environment dekat sana. Waktu tu bulan 4 2019. 2019 eh? 2019. Okay. 2019, waktu tu saya jumpa satu ads. Hmm. Dalam ads ni dia ceritalah, jom join Gerila Saham. Adalah Mamat ni dia cerita kan. Aduh, jom join siapa Gerila dia? Saham. Tu ada lah orang kan. Okay, Join alright. Gerila Saham. Okey, saya bila tengok macam tu, since saya waktu tu konon-kononnya macam faham apa saya belajar sebelum ni, kira macam nak tambah ilmu lah, sebab ilmu tak pernah habis. Jadi saya WhatsApp dia terus. Saya WhatsApp dia, tak tahulah sama ada dia jawab directly ataupun dia punya PA ke ataupun dia punya team yang jawab ke, tak tahulah. Sampai sekarang tak tahu Tapi dia kata sampai sekarang tak tahu sama ada dia person yang jawab, tak tahulah sampai sekarang. Okay, alright. So saya cakap Tuan Tuan N lah, kita panggil Tuan N lah Tuan N lah. Tuan N Okay. Saya nak join Gerila Saham ni, terimalah saya, lebih kurang macam tu lah. Dan dia kata sorry lah, saya dah tak buat lagi dah Gerila Saham ni, dah habis dah, kira macam dah tak buat lagi dah Gerila Saham. So saya waktu tu kira macam, bila dengar macam tu kira macam hampanya aku macam tu. Dia buat ads suruh pergi tapi dia kata tak ada pula. Mungkin juga waktu tu saya tengok ads tu mungkin dah lama ke tak tahulah kan. Dah selesai ke apalah. Dah selesai ke semua tak tahulah. So saya pun kira macam apalah, tak apalah, mungkin tak ada rezeki aku nak belajar. Dan saya continue dengan apa yang saya buat, dengan so-called self-learn tu, dengan kadang-kadang profit, kadang-kadang rugi, tapi banyak rugi. Still macam tu. Dan lebih kurang dalam sebulan lepas tu kot, dalam bulan 5. Dalam bulan 5 tu, saya terjumpa lagi satu ads, orang yang sama. Rajin betul dia buat ads waktu tu. Dia datang lagi. Tapi dia datang lagi, tapi waktu tu dia datang dengan so-called macam, saya datang dengan benda baru, macam tu. Okay. Waktu tu dia buat satu program baru, Newbie Saham Mastery, NSM. NSM, dan saya dapat macam tu, saya terus WhatsApp kata aku nak join. Kau terima tak terima aku join juga. Macam tu. Nasib baik dia terima lah. Okay. Dan bulan 6 saya pergi dekat hotel section 13, waktu tu dia buat talk dekat situ. Dan in the same time, habis dia talk tu, dia buka so-called dia buka registration untuk untuk program selepas tu. Expert lah. Which is expert Saham Masters. Yes, Saham Expert. Dan saya register bulan 7. Saya pergi dekat section 7 waktu tu. Section 7, okay, right. Section 7. Dan dari situ saya belajar, waktu tu dalam kelas tu lah, belajar daripada E sampai Z. Saya ingat lagi waktu tu mula-mula waktu datang tu, Wi-Fi tak ada. Wi-Fi connection tak ada. Dan saya, macam mana aku nak belajar ni? Wi-Fi connection pun tak ada. Dan lepas tu dia punya hotel punya orang tu datang and fix it lah. Dan after that okay lah. Dan the whole day belajar lebih kurang daripada start lebih kurang waktu tu pukul 10 kot. 10 lebih kurang sampai pukul 5. Dan dia ajarlah daripada basic fundamental sampailah you boleh trade. Dan dia ada share satu counter waktu tu untuk study. Okay. Dia buat case study based on satu counter. Okay. Dan waktu buat tu saya teringat dah balik ni esok aku nak beli. Esok tu saya terlupa nak beli. Okay. Naik pula, sakit betul hati waktu tu. Okay, ya. Memang sakit hati waktu tu. Dan after that continue daripada situ, join dia punya group. Dia ada buat satu group juga, lebih kurang private group untuk mentoring. Dan daripada situ baru saya boleh nampak lah, actually kalau you nak belajar something, you terror macam mana pun, you kena ada seorang yang pegang tangan you, bawa, tunjuk, okay ni betul, ni cara ni salah, cara ni mungkin betul, mungkin salah. You kena ada orang yang pegang tangan you, guide you, bawa satu, tunjuk satu. Along the road, maybe you
mungkin terasa hati, dia kena marah, biasalah kalau kena marah terasa hatilah kan, bila kena Tegur ke apa? bila kena bahan sikit terasa hatilah. Tapi you kena accept this thing as part of the learning punya stages, learning punya proses. Dia sebab paling penting you belajar macam mana pun you kena ada orang yang pegang tangan you, bawa you, tunjuk satu-satu cerita ni betul ni salah. Basically tunjuk dekat you tiap-tiap benda. Baru you boleh berjaya. I mean dia bukan saham je, I mean everything, even sampai you nak buat kerja pun, even kalau you masuk kerja baru pun, you mesti ada orang yang you punya predecessor, orang sebelum you, orang yang you ganti tu mesti ada at least sehari datang jumpa you, kata kau nak kerja sini kau kena buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ni kerja kau macam ni, macam ni, macam ni. So senang. basically it's a mentoring proses. Baru senang buat kerja. Baru nanti in the end you tak kena marah dengan bos you. Baru in the end you tak rugi sampai beribu-ribu. Tapi tak, masalahnya apa yang buatkan you buat keputusan pada waktu you pergi ke NSM di Shah Alam dengan berapa orang, mungkin dalam 50-100 orang masa tu? Waktu tu dah something around that figure. 50-100 orang. Daripada ramai-ramai orang yang ketika mendengar tu, kita punya presentation pun, yang Tuan N ni punya presentation ni pun dalam 3 jam je. 3 jam lebih, pukul 9 start, pukul 12.30 dah habis lah. Belajar apa kan? So apa yang daripada ramai-ramai orang tu yang buatkan you buat keputusan pada waktu tu untuk go to the next level? Apa yang you fikirkan sebenarnya? Apa yang you fikirkan? Okay. Dia actually apa yang buat saya ambil the first step? Because it's not easy. It's not easy to make decision. Kecuali you ada sebab yang kuat. Dia sebab kalau misal kata kalau kelas tu free tak apa. Kalau kelas tu free tak apa. Ni untuk you join NSM waktu tu, untuk you datang talk tu, saya lebih kurang dalam, you kena bayar RM30 kot ke RM50. Lebih kurang macam tu lah figures dia. Dan after that NSM, katalah tiba-tiba you terbuka hati nak join the next level punya training, which is ASM. Waktu tu pun you kena bayar lebih kurang dalam 400 lebih, almost 500. So kalau orang yang jenis suka mendapatkan benda free, so dia rasa 500 kot aku nak kena bayar. Kan 500 kot aku nak bayar. Entah betul ke tidak, entah dia scam ke, mana nak tahu kan. Betul? Tapi saya terus ambil juga, kira apa nak jadilah jam jugalah. Sebab apa? Sebab dia ada satu so-called macam experience actually. Sebab sebelum ni, macam saya cakap sebelum ni, the way of saya trade saham, saya safe learn. Bila safe learn, tak ada orang guide. Bila tak ada orang guide, saya tak tahulah betul ke benda aku buat ni. Betul ke benda yang aku faham ni. So bila macam tu, dia akan sampai satu stage yang you akan hit satu rock bottom. Which is macam case saya, tak boleh pergi lagi tu memanglah, maknanya saya punya profit, kalau ada profit lah waktu tu, maknanya dia macam tu, stage itu je lah, dia tak boleh nak pergi lagi. Dia tak boleh nak pergi jauh lagi. Dan bila kata kalau rugi tu lain, kalau rugi tu dia boleh pergi jauh lagi. Tu problem dia. Boleh ke dalam lagi. Boleh ke dalam lagi. So tu satulah actually, sebab saya tak boleh nak pergi, saya tak boleh nak move forward from that point. Dan ada satu counter tu, saya rugi teruk actually. Rugi yang amat teruk. Dia kata senang cerita, rugi jenis kalau you kena tu memang you duduk dekat pucuk kata tu, pegang peluk bantal macam ni lah. Fikir kan, air mata menangis ni, macam tu. Terduduk memang terduduk waktu tu. Saya memang terduduk, betul-betul terduduk. Kalau boleh share amount dia, agak-agak berapa? Ke tak nak? Tak nak pun tak apa. Dia actually, saya bagi range lah. Lebih daripada 5,000, kurang sikit daripada 10,000. Banyaklah tu. Memang banyak. Memang banyak. Waktu tu saya kena awal 2019 tu, waktu tu saya kena. Lebih kurang awal 2019, counter Mestil. Lebih kurang lah, counter Mestil. 2019 waktu tu. Yelah, daripada harga dia waktu tu tinggi, tak silap saya lebih kurang dalam 7 ke 8 sen ke 9 sen waktu tu. Dia jatuh sampai ke 20 sen lebih waktu tu. Almost 15 sen. Jatuh teruk.
kita pula waktu tu ialah sebab belajar sendiri. Lepas tu dia sebab sebelum ni ada kes yang you dah rugi tiba-tiba dia rebound balik. Dia ada sebab you ada experience kes macam tu. So bila dia jatuh macam tu, you ada satu macam tak apa, kejap lagi dia naik lah ni. Ya. Rupanya dia jatuh sampai saya pun dah tak boleh nak terima lagi dia punya jatuh tu. Jadi tak apalah. Relax je lah loss tu. Ya. So daripada situ yang saya fikir, okay, aku kena cari cikgu lain. Aku kena suruh dia betul-betul guide aku. Yang aku ada sekarang ni aku kena letak tepi. Buang tepi. Biar aku datang as a new guy. Kira macam kita start clean slate punya. Fresh, betul-betul fresh. Kosongkan gelas lah. Kosongkan gelas. Oh, jap. Cakap pasal kosongkan, saya minum sikit ya. Minum. Alhamdulillah. Dia biasa macam ni. Dia kata kalau orang cakap introvert tak boleh bercakap, banyak diam. Tapi kalau dia dah start bercakap tak berhenti. Itu problem dia. Itu problem dia. Lagi satu kalau dia cakap dia bila dah jumpa dengan sokong dia macam dia punya sokong satu wavelength dengan dia. Ya. Satu wavelength dia kira macam okeylah kita boleh sembang macam ni macam tu. Ya, betul, benda yang kita minat, benda yang kita passion. So kita cakap bukan pasal kita introvert apa, kita minat benda tu. Sebab tu saya cakap kan, saya selalu cakap rahsia, saya cakap dalam ESM dulu, Tuan N tu lah, Tuan N cakap dalam ESM. Nombor satu saya cakap rahsia kejayaan nombor satu adalah minat. Sebab bila kita buat sesuatu dengan minat ni kita tak kisah apa dah sebenarnya. Dan cara kita bercakap tak sama dengan orang lain bercakap. Sebab kita cakap dari hati. So macam tu kan. Sebab tu saya run banyak sesi SMS dengan student kita yang kebanyakan yang betul-betul make it. Semua saya nampak ada ciri-ciri yang sama. Yang itu minat dengan saham ni. Of course bukan sebab masa kita profit je kita minat. Masa kita loss pun kita masih ada minat yang sama tu. Betul tak saya cakap itu? Memang betul. Actually kalau macam saya actually satu sebab saham memang saya minat pasal saham lah. Actually saya tak minat numbers. Saya memang tak minat pasal numbers. Saya punya math dulu pun tak pernah lulus. Saya tak pernah lulus math sampai SPM. SPM tu pun saya dapat ngam-ngam mungkin waktu tu dapat D kot waktu tu. Nasib baik lepas. Memang saya tak minat numbers. Okay. Then tapi bila trade saham ni still saya tak minat numbers. Saya still tak minat numbers. Tapi dia ada satu macam bila you beli satu counter tu, bila you obviously you kena buat proper punya studies tu lah. The counter studies you must be proper punya counter studies. Bila you dah buat proper counter studies, bila you beli the first time ataupun the moment you tekan button sell and match, dia ada rasa macam satu adrenalin punya ni tau. Lonjakan adrenalin. Dia kira macam satu kepuasan, satu dia kira macam adrenalin junkie lah. Itu problem dia. Dia rasa macam terlebih excited pula tiba-tiba waktu tu. Padahal tak tahu naik lagi tak naik lepas tu. Betul. Okay, alright. So Tuan masuk dalam ESM, so go through this journey. Okay, so sementara tu Tuan, kalau kita asyik cakap je nanti kita penat. Okay, so saya nak cuba share kita punya video. Kita ada video, boleh kita tengok video tak? Okay, so ready tak Tuan? Kita tengok video dulu. Okay, boleh nampak tak skrin saya ni? Boleh, saya boleh nampak skrin. Boleh kita ada rakaman montage expert saham Masri 14 Julai 2019 di Shah Alam. Kita tengok dulu sama-sama Okay, alright. Expert saham Masri terbaik. Kelas ni sebenarnya sesuai untuk yang newbie, untuk yang orang yang betul-betul tak tahu apa langsung pasal saham. Sebab dia akan ajar daripada A sampai Z. Saya dah faham saham dekat 2 bulan sebelum saya pergi kelas dia. Tapi selepas 2 bulan saya masuk kelas newbie, apa yang saya pelajari dalam 2 bulan tu, dia boleh shortkan dalam masa 1 hari. Jadi bila attend this class,
Tuan Nizam dia menceritakan cara yang selamat, cara yang di mana kalau kita sebagai newbies kita akan rasa confident. Apa yang menariknya program ni, saya banyak dapat mengetahui pasal fundamental analysis dan technical analysis lah, lebih terperinci, dan bila diajar cara yang betul boleh memahaminya dengan baiklah. Kalau dulu saya pun ada persepsi yang sama macam orang lain, saham ni untuk orang kaya, modal kena besar, ratus ribu, puluh ribu. Tapi sekarang ni bila dah masuk dekat kursus ni, barulah tahu yang tak semestinya kena besar, kadang yang sederhana pun boleh. Bagi yang mereka di luar lah, mungkin mereka tahu bahawa mereka nak katakan minat saham tetapi hanya pada surface. Okey, surface nak teragak-agak. Adakah saya boleh dengan saham? Adakah saya boleh berjaya dengan saham? Adakah saya boleh ambil profit dengan saham? Tapi sebenarnya kalau bila attend program ni, you akan tahu dengan sangat jelas bagaimana cara teknik hendak kita entry dan di mana teknik hendak kita ambil profit. Saya tengok dia punya ilmu ni mungkin sesuai dengan saya dan saya masuk ke expert, dan setelah expert bila dah masuk kelas hari ni saya nampak mudah mana ilmu tu, mana kita boleh faham macam mana nak pilih counter yang sesuai, dan apa yang dia tu memang mudah dipahami. Yang paling penting di sini adalah ilmu. Jika you trend tanpa ilmu, saya cakap mungkin you tak akan dapat. Mungkin you tak clear, hanya tahu sedikit tetapi you tak tahu the deeper, dia punya value. Yang penting adalah value ilmu tersebut. Jadi kepada mereka-mereka yang ada minat untuk menceburi bidang pelaburan saham ni, kalau nak belajar, saya amat-amat mengesyorkan belajarlah dengan Tuan Nizam Malik ni, kerana cara pengajaran dia ringkas tapi padat dan mudah dipahami. Bagi yang anda berada di luar sana, anda boleh, saya syorkan sangat-sangat untuk join kelas expert saham mastery dan dijalankan oleh Tuan Nizam. Dah trade tu memang boleh buat untung, cuma kita kena ilmu yang betul, teknik yang betul, kita memang boleh buat untung. Pada kawan di luar sana berminat atau nak mencuburi saham, bolehlah daftar dengan Tuan Nizam Malik, mula dengan newbie class dan selanjutnya kepada expert class. InsyaAllah tuan takkan rugi dan takkan menyesal bila dah belajar dengan Tuan Nizam Malik. Sangat-sangat bagus dan berkualiti. Expert saham mastery terbaik. Expert saham mastery memang terbaik. Saham mastery terbaik. Okay, alright. So itu kita punya montage video expert saham mastery. Kejap Sekejap saya punya ni tu jalan lagi ni. Okay, alright. Okay, so apa perasaan tuan tengok video tu? Actually dia recall back benda yang waktu saya mula-mula waktu tu belajar. Yeah. Actually Asyik, saya duduk sebelah Asyik tu lah actually. Yeah. Saya duduk sebelah Tuan Asyik tu. Betul. Okay, waktu alright. tu betul lah. Memang kita struggle macam waktu tu. Kita amat struggle waktu tu. Ya, of course internet, lepas tu platform RHB Trade Smart ada yang tak boleh nak buka. Okay, so memang dugaan nak belajar ni memang bukan mudah lah. Okay, tapi of course the idea adalah kita nak buat, kita nak train something, kita nak sampaikan sesuatu ni kepada orang. Okay, macam mana nak buat. So alhamdulillah hari ni kita tengok student-student boleh buat profit. Saya personally lah, saya rasa seronok. Alright, dan kalau Tuan Amirul boleh cakap lah apa beza saya tahun 2019 dengan tahun sekarang? Ada sama ke, berbeza ke atau macam mana? What's your perception? Dia actually kalau waktu 2019 tu, waktu 2019 tu, Tuan Nizam actually dia macam ni tau. Okay. Waktu 2019 dia macam ni. Waktu 2019 dia ada kecil sikit macam ni. Mungkin dari segi size tu. Okay. Dia waktu tu Kuking. Waktu tu dia shrinking ke tak tahu lah. Okay. Dan dari itu daripada kita punya experience lah. Dan obviously dia punya misai pun dia ada sikit nipis sekarang ni. Dulu tu dia ada tebal sikit. Kali ni nipis, tak tahu kenapa dia nipis kat waktu tu.
Nak muda sikit, nampak muda sikit. Nampak muda. Ha. Tapi kalau daripada segi presentation, daripada segi cara tuan bercakap dengan orang, dengan partisipan, dia dia nampak ada satu improvement tau. Kalau macam dulu waktu 2019 tu, saya waktu mula-mula masuk tu, saya ada satu rasa, betul ke Muhammad ni kan? Tak ada macam, dia kira macam credibility tu macam tak ada sangat lah waktu tu kan. 2019 Dia macam, betul ke Muhammad ni kan? Tak scam ke apa kan? Bukan macam tu lah. Tapi bila sekarang ni, bila kita tengok, dia kalau kata orang tak kenal, orang tak kenal Tuan Nizam sekarang ni, bila tengok dia tengok, Muhammad ni boleh buat ni. Dia ada satu rasa macam tu. Muhammad ni boleh ajar ni. Dia macam tu. Tapi kalau dari segi presentation, cara bercakap, dia still sama, dia still ada lembut dia kat situ. Tapi sekali kalau misal kata dia nak stress out satu point tu, dia kira macam betul-betul dia sampai muka, macam muka sekarang ni lah, macam muka sekarang ni, dia kira macam serius muka dia kan. Macam serius betul lah. Dia maknanya dia bila kita tengok macam ni, kata okey, jangan main-main, tahu dah ni benda penting ni, dia duduk dengar betul-betul lah, macam tu. Okay. Alright, okay. Alright, so adalah sikit kita punya kenangan dalam video tu. Of course, kita sebenarnya bila buat event macam tu kita boleh record video, kita boleh buat montage, and then kita dapat tengok balik kita beberapa tahun yang lepas. Of course, kita ni dalam live kita akan grow. Jadi lebih baik kalau kita fokus lah kan sebenarnya. So, saya nak beritahu juga, saya pun orang biasa, sama je macam orang lain kan. Kita bukan nak tunjuk yang kita ni hebat, tapi kita sebenarnya orang biasa. Dan saya nak inspire orang ramai yang orang biasa boleh juga grow jadi somebody, boleh achieve a lot more dalam life. Alright, so sebab ada orang dia fikir macam kau boleh lah, kau anak orang kaya, kau memang dah dilahirkan handsome. So banyak dia akan compare dengan orang lain sebab orang tu orang dia ada still ada perception, dia still ada perception macam tu tau. Dia kira macam kau boleh ya kan. Dia still ada dia still ada mindset aku ni macam ni memang tak boleh pergi lah. Dia still ada satu perasaan, still ada. Dia still limiting. Dia kata aku tak boleh pergi dah. Dia macam tu lah. Dia mana nanti you akan hit sampai situ je. Nak pergi lebih lagi tak boleh. Sebab dia awal-awal lagi dia dah kata aku tak boleh. Aku tua sangat, aku muda sangat. Jangan cakap tua lah. Saya tahu saya tua lebih dah. Tak. Ni semua orang. Ada orang saya dah terlalu berumur. Saya apa lagi saya tak pandai komputer. Saya tak pandai bahasa Inggeris. Saya tak pandai matematik. Semua ni adalah limiting belief yang kita letak dalam minda kita. Sebabkan kita tak nak cuba sesuatu benda tu ke depan lah. So this is benda yang saya rasa memang kita perlu breakthrough sesuatu benda yang dalam minda kita. Okay, kalau kita boleh breakthrough, kita akan capai satu benda yang lebih besar lah dalam life kita. Okay, tetapi kalau kita tak ada mentor yang guide kita, yang push kita, kita akan duduk kat tempat yang sama lah. Betul. Memang betul. Okay, alright. Okay, alright. So, jom kita teruskan ke next level. Okay, so kita nak cakap lebih kepada Warren lah. Okay, so of course Tuan masuk expert saham Masri, patut online mentoring program ada juga? Ada. Okay, alright. Online mentoring program, lepas tu PSM ada juga? Padahal ada Premier kan? Premier pun ada juga. Premier Saham Masri, and then kita create Warren Secret Saham Masri. Okay, betul. So selepas a few series of training yang ada kita buat ni, what makes you decide untuk join Warren Secret Saham Masri batch yang pertama? Kita start webinar pada bulan September 2020, and then kita launch ke intensive program selama 3 bulan pada bulan Oktober 2020. So at that moment of time, macam mana Tuan dah go through semacam-macam training semua dengan kita dan Tuan decide lagi for WSM, dan this is new program. Tak pernah lagi kita cakap pasal Warren, and then so macam mana Tuan buat decision, share dengan semua kita punya followers yang sedang menonton ni. Okay, macam mana saya boleh join WSM kan? Pada program baru kan, tak betul ke tak betul boleh buat ke tak kan, kita tak tahu. Sebab apa? Sebab program tu betul-betul baru, totally fresh. Kadang kata orang, kalau ikut kata orang sekarang ni betul-betul fresh daripada oven lah. Betul. Okay, dia actually daripada saya start NSM sampailah ke PSM, 100% saya cuba trade counter induk saja.
induk saja semata-mata. Sebab apa? Sebab inilah yang Tuan N tu kata, jangan Warren. Korang trade trade counter induk je. Counter Warren jangan trade. Bahaya, korang tak pandai counter Warren kan. Aku pun tak berapa pandai counter Warren. Jadi kita trade counter induk, senang. Selamat. Tuan N ni cakap lah. Jadi saya pun sebab cikgu cakap macam tu, saya kena ikut lah. Kan, walaupun kadang-kadang dah harga, tapi waktu tu macam tu kena ni lah. Lagi-lagi bila dia buat macam serius betul kan. Dia kena ni lah. Okay. Anyway, daripada NSM sampai KPSM, trade counter induk saja. Dengan modal yang saya ada, saya nampak tak boleh nak pergi jauh. Dia akan hit sampai satu stage. Sampai situ dia tak boleh nak pergi lagi lah. Push macam mana pun dia tak boleh nak pergi. Walaupun ada mentor, tak boleh nak pergi. Sebab apa? Limitation dekat you punya capital. Sebab counter-counter induk ni, dia pada saya sekarang lah, dia dah jadi percentage kenaikan dia tu tak percentage dia tak tinggi satu. Lepas tu dia punya harga pada saya sekarang ni lah, dia dah jadi macam counter kayangan lah. Mahal. Counter harga kayangan kan. Kayangan punya level. So tak mampu nak beli walaupun harga dia 40 sen satu unit. Waktu dulu 40 sen tu pada kita mampu milik. Sekarang ni dah tak mampu milik dah. 40 sen sekarang tak mampu milik dah. Dah rasa mahal dah rasa mahal. Sebab apa? Sebab dia ada satu lagi counter. Nama dia counter Warren. Satu dah lah dia punya percentage kalau sekali naik, memang naik betul-betul naik. Sebab dia murah. Orang boleh main pakat beli je. Ya. Lepas tu harga dia pun murah. Lepas tu dia ni di backup oleh dia punya induk. So kita rasa safe dekat situ. Lepas tu yang buat saya betul-betul terus jump pergi ke WSM ni sebab saya tengok waktu tu, waktu webinar tu, dia ada Tuan Nizam ada tunjuk macam mana you nak buat this study, counter study tu. Proses dia. Jadi saya tengok, ini lagi proses dia. Ini lagi senang pada saya compare dengan you buat counter induk punya. Counter induk, yalah, memang kalau untuk counter Warren you kena buat counter study tu lagi panjang dia punya proses. Tapi bila dah habis buat, you nampak clear picture apa sebenarnya jadi dekat counter Warren ni. Apa dia nak buat. Bila macam tu, you rasa lagi selamat actually. Bila you rasa lagi selamat, dan pada saya waktu tu, kalau lagi selamat nak trade, lepas tu sekali dia naik pun memang betul-betul naik, harga pula murah, tak apa, aku join je lah. Join je, try buat counter Warren pula. So bila dah buat counter Warren, basically sekarang saya dah tak trade counter induk. Dah tak reti nak trade counter induk. Dah fokus pada Warren Dah fokus pada Warren. Okay, so alhamdulillah yang saya start WSM tu. Okay, alright. So boleh tak Tuan share sikit masa 3 bulan kita training tu, apa yang Tuan rasa Tuan belajar tu susah ke, pening ke, ataupun memang that's the design, memang macam tu lah 3 bulan tu? Okay, macam WSM punya modul, dia ada, a set of module. Ajar daripada E sampai Z. Step 1 sampai step last sekali. In sequence. Okay. Bila kata kalau tak ada orang yang ajar, tak ada orang buat, tak ada orang yang pegang tangan you, tunjuk satu-satu, you akan nampak macam panjangnya, susahnya. Tapi bila ada orang yang hold tangan you, tunjuk satu-satu, benda tu senang je actually. Benda tu tak susah, terlampau senang. Kita ikut je lah. Kita ikut je. Actually dia memang kalau nak compare dengan teknik Z yang sebelum ni, which is you write the trend. Bila you pakai WSM punya modul ataupun skills untuk you trade Warren, actually lagi senang sebenarnya. Walaupun lagi panjang dia punya proses dia, tapi simple je. Cuma tu macam ada satu modul dalam tu yang memang actually saya struggle modul tu. Okay. Nama ada 2 modul dalam WSM yang saya struggle sikit nak try nak dapatkan dia punya idea, nak fahamkan dia punya idea dia tu. Cuba share. Satu dia punya tu, yang satu tu bullish divergence punya modul. Ya. Memang saya struggle sungguh-sungguh. Sebab kejap
kejap macam ni. Kejap macam ni pun boleh juga. Kan macam ni boleh pula. Dia macam Tak nampak jelas. Kadang-kadang dia tak nampak jelas. Ya. Memang tak nampak jelas langsung. Dan modul yang nombor 2 yang saya struggle juga, actually dia link up dengan bullish divergence, which is support dengan resistance. Ini betul-betul saya struggle. Betul. Sampai sekarang pun actually saya still struggle, tapi along the way macam kita macam WSM 1.0 sekarang dah tak ada lagi dah weekly punya live coaching. Hari Ahad tu dah tak ada dah. Tapi kami still ada review punya session which is hari Selasa. Ya. Okay. Waktu yang modul live coaching, weekly live coaching tu, itu untuk you belajar waktu tu. Itu untuk you grab the idea. Untuk you nampak betul-betul macam mana nak pakai waktu review saham tu. Waktu hari Selasa tu. Waktu daripada situ yang kita boleh nampak, oh sebenarnya macam ni. Oh, bullish divergence dia macam ni sebenarnya. Oh, support resistance dia macam ni case dia. Dia macam tu. Dia macam daripada tiap-tiap kelas macam WSC tu, weekly live coaching tiap-tiap kelas, dia ada link up dia. Dia ada continuity dia. Between WLC dengan review pun dia ada continuity dia. So, you kena join kelas tu, you kena join tiap-tiap session tu, baru nanti you dapat the clear picture macam mana sebenarnya benda ni. Mungkin waktu WLC tu you tak faham, ataupun mungkin faham, ataupun mungkin nampak macam faham tapi sebenarnya tak faham. Yang betul-betul akan buat you nampak betul nanti waktu you buat review saham waktu Selasa tu. Sebab nampak the proses semua kan. Dia nampak proses. Sebab waktu tu dia tunjuk step by step daripada A sampai Z. Basically review tu nanti dia akan rangkumkan apa yang you belajar waktu WSC tu. Kita sebut connect the dot. Connect the dot, betul lah. Tu ayat saya nak cari tu, tak jumpa. Dia tak sampai ayat connect the dot. Okay. Alright, tetapi itulah dia masalahnya bila kita miss mana-mana kelas, takut nanti masa connect the dot tu tak sampai the dot sebab ada dot yang tertinggal. Dot yang tertinggal tu. Ya, jadi 3 bulan tu memang kena commit lah. 3 bulan kena commit tu. Dia memang orang kata tak apa kalau aku tak masuk live, aku boleh tengok record punya benda. Tapi kalau you tengok yang recording punya, dia punya feeling tu tak sampai, tak sama. Ya, betul. You tak nak, come on lah. You ada 24 jam, 24 hours per day. You cuma nak spend 1 jam je. Okay lah, kita ambil 2 jam je actually. You nak spend duduk depan you punya laptop atau depan you punya phone. Dengar apa yang nak kena belajar. Itu je 2 jam. Daripada 24 hours. Tak ada lama mana pun. Ya. Dia sebenarnya unless kalau waktu tu you kena kerja lah. Kita kena dengar dulu, lepas tu recording tu untuk kita ulang. Betul. Dengar recording untuk belajar. Dengar masa live tu, belajar masa live, lepas tu ulang supaya dia lekat. That's the idea yang kita buat. Sebab kalau misal kata kalau you tengok recording, sama lah macam kes saya waktu mula-mula belajar saham dulu. Beli video, tengok, fahamkan sendiri. Video aja betul, you faham salah. Contoh macam bullish divergence, macam bullish divergence, macam support resistance. Apa yang tuan cerita waktu live tu betul. Tapi apa yang you faham mungkin salah. That's the issue. Tapi tuan, either way you memang kena tengok live. Ada orang cakap lah, ada orang call saya sampai tanya kan. Dia kata, Tuan Nizam, you ajar dalam WSM tu something yang I boleh cari dekat luar kan, dekat Google, dekat YouTube. Betul ke tak? You jawab betul-betul. Tolong jujur. Apa pandangan tuan? Kalau kita cari semua modul-modul tu dekat luar tu, jumpa tak? Tak, dia senang je macam ni je. Okay. Modul yang ada dalam WSM ni, dia dah susun cantik dah. Saya cakap bukan dibayar. Ini bukannya placement iklan apa semua, tak ada. Sponsored. Dia actually apa yang ada dalam modul WSM tu memang dah susun cantik dah. Maknanya you belajar A dulu. Nanti untuk nombor 2 kat B, nombor 3 kat C, dia dah susun cantik. Mana dia dah step dia untuk you buat counter study. You memang boleh belajar dekat luar, tapi kejap lagi contoh macam bullish divergence. You boleh je pergi cari kat Google, boleh. Tapi untuk you belajar yang dekat luar tu,
sama tak dengan apa yang you belajar dalam WSM? Dia tak sama. Sebab cara orang buat Bullish Divergence dekat luar mungkin lain dengan apa yang you belajar dalam WSM. Mungkin cara dia gunakan Bullish Divergence mungkin lain. Apa lagi? Contoh dia macam dalam WSM, tak silap saya ada lebih kurang dalam 9 modul tu kalau tak silap, dalam tu ada 9 classes lebih kurang. Dah susun cantik. Dekat luar, you tak tahu, okay, yang ni kena buat dulu ke, yang ni kena buat dulu ke, you kena buat support dengan resistance dulu ke, you kena buat Bullish Divergence dulu ke, you kena buat time frame dulu ke, entry dulu ke, you tak tahu. You tak tahu, you nak kena buat mana satu. Basically, you just jump into Warren punya game secara, maafkan saya, membabi buta. Contoh dia macam you terjun dalam kolam, jenis 10 kaki punya kolam. You terjun dengan harapan by the time nanti dia jatuh, dia akan naik balik. Harapannya macam tu. Mana you tak ada pelampung semua, tak ada apalah. Tak ada pelampung lah semua, kira lillahi ta'ala lah kan. Hidup lah, tak hidup tak apalah. Ya, so itulah bezanya kan. So kita belajar sistem yang kita boleh repeat. The problem is, bila you faham, you boleh repeat all over again the process. So you dah beli counter ni, nanti you nak beli lagi counter Warren next, you akan buat benda yang sama. Betul. So sebab tu kita akan nampak apa yang kita buat sebenarnya. Dan ni adalah satu knowledge yang kita belajar sekali, kita boleh guna sampai bila-bila. Selagi kita tak lupa lah, tak hilang ingatan lah. Dan the skill set kita polish kan. Betul. Dan bila kita trade banyak kali, sebenarnya kita akan bina pengalaman. Okay, kalau jatuh kita nak buat apa? Sebab selalu orang cakap kalau jatuh nak buat apa kan? Sebenarnya dia tak ada jawapan yang spesifik tau. Dia sebenarnya pengalaman kita. Betul. Sama ada okey atau tak tu kita akan faham based on pengalaman. Sebab tu kena trade banyak kali. Ni cikgu mana-mana tak boleh ajar you. Sebab dia faham, mungkin you tak faham lagi sebab you tak go through this process lagi. Ya, so sebab itulah. Sebab sekarang basically bila kita join macam this class, I mean even though you kena bayar pun, you join this class, actually you bukannya bayar untuk duduk 1 ataupun 2 jam kat situ untuk absorb ilmu tu semua. Betul, you memang boleh dapat daripada Google semua tu. You nak experience orang yang ajar tu. Bila you dapat experience orang yang ajar tu, basically actually you dah create satu shortcut. Instead of you nak kena go through A, B, C sampai Z, you boleh jump terus daripada A, join sampai ke Z. Lebih kurang macam tu. You nak kurangkan masa you yang you nak kena habiskan untuk dapatkan experience yang sama. Ya, betul. Orang ni macam cikgu ni dah trade dekat 1000 counter kot, 1000 kali kot. Kau baru trade 1 kali. Macam mana kau nak kejar dia yang dah 1000 kali tu? Pengalaman tu cara dia, pengalaman tu. So cara dia, kau duduk depan dia, tak lagi cikgu ajak aku. Dapatlah nanti 1000 counter tu. Mungkin tak dapat 1000 lah, mungkin dapatlah 900 kali trade punya experience tu. Ya, dan sometimes kita dah dapat pesanan tu tapi kita tak faham sebab kita tak experience. Dan bila kita buat baru kita nampak benda tu. Betul. So that's the process yang sebenarnya learning ni adalah proses yang kalau kita nak cepatlah dapatkan result. Of course, kalau kita cakap tentang RM200,000 profit, kalaulah kita cuba buat sendiri, boleh tak agaknya capai? Kalau kita nak buat, mungkin capai ataupun mungkin ambil masa 10 tahun. Ada orang 10 tahun trade pun belum tentu dapat lagi. Betul kan? Betul. Okay. Betul. Okay, right. So jom kita tengok result lah tuan, boleh? Boleh. Okay, right. So orang cakap betul ke buat profit apa semua ni? Nanti tuan boleh share sikit lah. Okay, right. So boleh nampak tak kita punya screen? Nampak ke? Boleh nampak. Okay, right. Okay, so this is basically antara screenshot lah profit yang kita dapat daripada tuan. Okay, so tuan Amirul ni daripada Oktober 2020. So ni counter apa ni? Home risk WB. So ni antara home risk WB. Apa cerita pasal home risk ni? Kalau ingat, boleh share. Actually home risk ni saya paling ingat sekali. Oh, okay. Actually home risk ni counter Warren saya pertama sekali trade. Okay. Saya beli waktu tu lepas dengar lepas webinar punya session. Okay. Dan saya gunakan yang
Tuan ajar waktu tu. Okay. Walaupun tak complete. Waktu itu tak complete, dia tak complete. Tapi almost 70% of what we gonna do. Then saya nampak untuk Homeris ni saya beli. Tapi tak banyak lah waktu saya beli. Saya beli dalam 55 unit kot tak silap. Ini ada kat sini 55,000. Betul. Tapi waktu sebab harga dia murah. Sebab harga dia murah, saya nampak saya beli banyak. Saya beli banyak jumpa dah. Saya terus rasa macam warren ni bagus ni. Pakai capital sikit boleh dapat banyak unit. Sebab bila you trade saham ni, the most important thing is how many units you hold. Kalau harga murah tapi unit yang you pegang dia tak boleh nak buat banyak juga. It's all about volume. Ya, lagi banyak tapi macam mana you nak volume yang banyak. Dan you kena keluarin lah. Dan lepas tu bila Homeris saya dah beli, dan sekali dia itu first time saya nampak Imrilak dia buat breakout. Okay. Dan breakout dia bukan jenis breakout breakout sikit-sikit. Dia buat betul-betul real breakout. Okay. Dia dah break sampai saya dah tak beli dalam waktu tu. Sebab waktu tu saya jual dekat 24 sen kot. Okay. Tapi satu lepas tu naik lagi dekat kita pun ada kot dari 1,000 sen. Ya. Jadi bila dah dapat first profit daripada kartu warren, lepas tu kartu warren pula itu kartu warren yang pertama. Dia jadi lagi membuat kata aku kena belajar ni. Ini betul-betul cara kau nak buat duit. Instead of beli kaunting induk, dapat beli sikit dan sekali naik pas mungkin dia naik dalam 30 sen 20 sen. Tuan tak banyak. Katanya suara ada echo sikit. Kejap kita boleh check sikit tak dia punya suara. Okey, mungkin saya punya share sound ni kena. Okey, sekali lagi. Okey, alright. Boleh teruskan. Dia actually macam cakap tadi lah, bila saya nampak beli capital yang saya keluarkan tak tinggi, tapi sekali dia naik tu sampai macam Homeris ni sampai lebih daripada 100%. Ya. Betul-betul saya rasa macam ini memang nak main, kalau misalnya kata nak betul-betul trade, betul-betul nak buat duit, main warren lah. Tapi waktu tu saya still ada mindset yang kata actually warren ni agak bahaya sebenarnya, sebab warren ni macam mana nak tengok dia punya trend, mana ada trend, tak ada nampak pun trend dia, kejap naik kejap turun, lepas tu nampak dormant je counter ni macam tak ada apa-apa. Ya. Dan daripada situ yang saya kena masuk kelas ni, kena belajar juga. Tak apalah, bayarlah 3,000 waktu tu saya bayar 3,000. Kata tak apalah, bayarlah 3,000. Kalau misal kata rugi pun, kalau kata tak boleh buat pun tak apalah, 3,000 je pun. Ya. Nanti cari baliklah dekat kaunter lain, macam tu. Dan bila dah buat tu, dah dapat dekat Homeris tu, first trade pun dah balik modal, dah siap boleh buat ROI lagi. Tu yang saya tak ada pandang belakang dah. Kira aku dah tak nak tengok induk lah. Keyakinan tu dia sampai tau. Dia dah sampai tau. Okay, ini cara buat duit betul. Jangan pandang belakang dah. Jalan je terus. Ya. So tuan jual dekat 24 sen tu dalam 6,000 lah dapat. Dalam 6,000 dapat. Yes. 6,000 Okay, alright. Alhamdulillah, tahniah. Okay, alright. So next kita tengok lagi ada tak? Kejap Yes, kita ada ni bulan November ni counter Homeris juga. So dia ada naik lagi lah ni. Ada naik lagi. So tuan so tuan beli Homeris, so profit dia daripada yang dah jual 24 sen, lepas tu dia naik sampai 31 sen setengah, ada profit lagi RM1,000 lah.
So yang tu profit balance dia lebih mencecah pada dalam ni. 173%. Hmm. Okey, cuba bayangkan profit sampai 173%. Gila kan? Gila. Kan? Gila. Kalau saya tengok ASB Itu bagi ada. dalam 5%, 6%, dan the best thing adalah kita tak adalah tunggu sampai setahun. Memang kita ambil masa kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, Betul, tapi tak adalah sampai setahun. Dalam masa proses tu akan ada kenaikan lah, especially kalau entry kita betul kat bawah. Ya. Alah, kalau bisa kata ASB pun boleh tahan setahun, 5-6 bulan tak boleh. Kan? Ya, sebab tu mindset kena betul tu kan. Kena tunggu sabar kan. Sebab benda tu kita tak nak Kena sabar je lah. Okay, so sign warrant pun ada juga Sign warrant pun ada. Ada profit Sign warrant pun best kat ni. So ni yang betul mencabar kita lah yang ni betul-betul mencabar lah waktu tu. Kita cerita pasal mencabar tak mencabar. Sebab orang ingat saya trade counter warrant ni sekadar beli jual kan. Dia sebenarnya melibatkan emosi betul. Okay, nanti kita cerita sign warrant Okay, alright. So next kita ada Leh Hong. Okay, Leh Hong warrant. Okay, 0.027 Okay, so profit ni realize profit realize Ini realize. Actually yang ni paling lama dalam saya punya portfolio. Oh, paling lama. Actually ini beli pun actually yang ni actually saya beli ni. Waktu tu saya beli awal waktu MCO dulu, first MCO. So ni nasib beli sebab apa? Ni nasib, ini betul-betul nasib. Yang ni betul-betul nasib. Ini betul-betul nasib. Actually saya dah terlupa pun pasal kewujudan Leh Hong warrant ni waktu tu. Memang betul-betul terlupa dah kan. Tiba-tiba ternampak waktu dia naik tu. Rezeki lah. Yang ni betul-betul nasib. Okay, 159%. Okay, alright. So next kita ada ni sama lah yang tadi ni Leh Hong dimasukkan Leh Hong. Okay. Alright, so yang ni apa counter sign warrant lah. Yang ni sign. Ni pun sama juga ni. Macam cerita sign ni, actually macam sign ni, saya beli 2 tempat. Sebab saya ada 2 akaun CDS. Satu dekat M+, lagi satu dekat RHB. Yang siapa yang belajar dengan Tuan N memang ada 2 akaun ni lah. So pelik memang ada 2 akaun. Kenapa ada 2 akaun ni kan? Orang yang tak belajar dengan saya, kenapa Tuan suruh buka 2 akaun Saya pakai Maybank tak boleh ke? Dia tak faham. Saya memang ada 2. Satu M+, satu lagi RHB. M+ ni waktu tempat saya beli trade hari-hari lah. Betul. RHB ni untuk saya buat kajian saham. Sebab apa? Sebab dia punya charting dia memang best. Paling best. Siapa lah yang ajar tu? Siapa lah yang ajar dia? Kan? Okay. Yang ni nasib baik dia tak scam. Nasib baik dia tak scam saya macam tu. Okay, alright. Okay, so macam cerita sign ni, actually saya beli 2 tempat. Satu dekat M+. Yang dekat dekat RHB ni, saya beli sebab saya punya remiser RHB call. Amirul, kau kena buat satu trade. Sebab apa? Sebab kau punya account ni kalau tak trade lagi, dah kira dormant. So nanti dia akan jadi inaktif lah. Ya, betul. Saya bila dengar macam tu, alamak ya aktif. Aku dalam RHB punya account ada berapa sen je dia punya capital. Lepas tu dah saya fikir-fikir macam tu, tak apalah, dah lalang aku beli sign dekat ni, aku beli sign dekat M+, aku beli je lah dekat RHB ni sekadar sokong macam nak mengaktifkan lah. Tak bagi dia inaktif. Tak bagi aktif. Ya. Kebetulan waktu tu saya beli, saya terus set dia punya GTD untuk sell dekat 40 sen. Dekat 4 sen. Ya. Dekat 4 sen. Dan bila waktu sign tu betul-betul naik, saya memang tak teringat langsung dekat RHB ni. Memang tak teringat langsung. So kita tengah happy-happy dekat waktu dalam grup kita tengah happy, semua orang tengah happy sebab sign naik waktu tu. Ya. Semua tunjuk profit kan. Saya pun okey, ini profit aku dekat M+. Ya. Dan malam tu waktu saya nak buat kajian counter, sajalah tak tahu lah dia jadi macam tiba-tiba terdetik hati. Apa cerita aku punya account ni dah kena aktif ke kan? Dan bila buka, tiba-tiba saya nampak ada pula sign ni dekat situ. 40 sen pula tu. Rugi saya. 4 sen saya dekat 40 sen dekat RHB, dekat 4 sen tu kan. Kalau naik 8 sen ke 8 sen ke 11 sen. Kalau misalnya tak letak kalau misalkan tak letak GTD, maknanya saya akan close dekat 8 sen waktu tu. Ataupun lebih lah, dia 14 sen. Confirm naik lebih, tapi sebab dah letak GTD 4 sen, jual kat 4 sen lah, automatik tak apa.
Alhamdulillah kat situ. Rezeki, alright. Okay, alright. So next kita ada sign warrant. Okay, ni dekat M Plus lah. Ni dekat plus. So M Plus profit 32,247%, jual dekat 8 sen ya. Ke atau lebih lagi? 8 sen. 8 sen tu resistance. Saya jual dekat 8 sen. Lepas tu dia naik lagi. Dekat lepas tu dia naik lagi. Tak silap saya resistance 8 sen ni dekat weekly punya resistance kot, tak silap saya. Betul. Waktu tu saya tanya tuan, waktu tu semua orang tanya, Tuan Nizam, pasal Tuan Nizam letak GTD dekat 8 sen? Ya. Semua orang tanya waktu tu. Betul. Sebab semua orang waktu tu tak check pun weekly punya time frame waktu tu. Dan bila check baru tu, sebab ni ke letak. Ada satu resistance naik kat pula situ. sampai situ. Lepas tu naik. Itulah dia. Okay, alright. So sign warrant salah satu cerita menarik lah. Tapi sebelum tu daripada 0.023 ni dia turun 0.015 jap. Sekejap. Betul. Itu yang tu orang panik dia betul. Sekejap je. Itu yang betul-betul macam mati. Kan. Warrant memang macam tu, menduga emosi jadi kita kena biasakan macam tu. Okay, alright. So next kita ada apa lagi? Sign warrant. Okay, ni dia punya profit lah, M Plus dengan RHB. Okay, lepas tu Minho. Okay, so ni yang terkini Yap. Okay, so Minho ada profit berapa kat sini? 40,000 ya? 40,000 lebih. Okay, so 118%. Ni pun lama juga tunggu counter ni agak sideways agak lama Terlampau lama. Terlampau lama ya. Dia senang cerita kalau kata warrant ni dia memang tak ada jenis, tak ada intraday lah. Jangan main tak ada intraday ni semua letak tepi lah. Dia bukan tak ada intraday, dia kita tak dapat nak tentukan bila warrant ni naik. Dia sebab kita tak tahu. Dia tak ada trend, dia tak ada, basically dia tak ada trend, so kita tak tahu bila dia ni. Benda tu kita tak boleh nak kawal. Semua counter tak ada. Kita tak boleh nak kawal benda tu. Sebab tu saya kata jangan masuk dengan mindset saya nak intraday ke, saya nak BTST ke, saya nak long term ke. Sebab kita just monitor, kita buat entry yang terbaik dulu. Lepas tu kita monitor sampai sell signal. Kita nak jual dekat resistance ke, dekat overbought ke. That's the idea. So saya tak tahu macam mana orang lain trade BTST intraday kan. Of course orang cakap-cakap kan. Tapi yang saya belajar macam tu lah. Yang kita boleh buat profit betul-betul significant. Dan kita kena sabar tunggu. Memanglah you memang katalah kalau you buat intraday ke apa tadi BTST BTST ke BTS tu yang memanglah Korea. BTS Korea baru ada buat apa nugget tadi tu kan. Tahu juga. Saya tak pergi beli. Saya muda. Muda. Okay, right. So you buat intraday ke BTST memanglah you boleh buat profit, tapi profitnya berapa banyak? You cerita dengan orang, you punya impian nak buat profit puluh ribu, ratus ribu. Kalau misalnya kata you setakat BTST pun habis-habis kuat pun mungkin ribu-ribu saja. Kita nak go out of that ribu-ribu punya barrier dah. So kalau setakat beli hari ni, esok jual. Kalau esok dia naik, kalau esok dia turun, apa you nak buat? Kalau loss pun rugi so juga. Dia kena kalau tak rugi. Kalau katalah dia jadi macam saya punya Mastil dulu. Jatuh betul-betul punya jatuh, tak terduduk waktu tu. Tak tahu nak buat apa. Lagi satu kalau misalkan kata you banyak duit dan cerita. You banyak duit tak kisah, tak apa. Kalau setakat you punya capital pun level-level kita punya capital, berapa banyak pun you boleh beli satu unit. Satu counter, berapa unit you boleh beli pun. Kalau you jenis nak intraday saja. Sampai mana you nak kejar counter tu? Betul. Nak kejar sampai mana counter? Dah tua-tua tak larat kejar dah. Amboi. Okay, alright. So Minho WC antara profit, okay, dan ni antara rekod lah yang dibuat lah. Okay, so antara counter yang dibeli daripada bulan ke bulan lah. Okay, so kalau kita tengok jumlah ni ada yang profit 6,000, 1,000, 6,000 dan ada juga Januari 2021 tiada langsung lah. Okay, dan saya ingat lagi masa tu, okay, saya ingat lagi Tuan, sebenarnya antara masa kita tengah tengok antara student-student lain yang berjaya buat profit 100,000 realize, kita sebenarnya dalam position unrealized loss. Of course kita ada profit, tetapi kita tak boleh nak jual lagi dengan profit yang significant. Kan? So cuba Tuan share apa perasaan dia melihat orang lain showcase result profit gempak ni 10,000, Tuan Edison masa tu, Puan Ira, Tuan Takinlah,
Tuan Fauzi pun ada juga kan. So kita tengah on position ni dan semua sedang menghadapi situasi yang sama tuan. Sebab kita tengok macam sekarang tuan, jumlah keseluruhan 200,000. Ada juga yang sekarang tengah trade ni tapi dia belum profit lagi, dia tengah unrealized, mungkin tengah unrealized loss, tetapi dia ada still potensi tapi perasaan dia rasa macam tak best. Of course kita melalui perasaan tu. Macam mana tuan melalui perasaan? Cuba share sikit. Soalan saya memang berbeza sikit. Soalan saya out of the box sikit. dia actually okay, one of the module saya sentuh, one of the module dalam WSM. Modul ni last sekali. Last sekali punya modul. Nama modul tu putaran emosi. Dia dengar macam loving punya nama kan, putaran emosi kan. So sebelum kita orang dekat WSM ni belajar pasal putaran emosi, kita orang ni rasa macam dia jadi tak senang hati tau. Dia jadi tak senang hati. Personally saya lah, dia jadi tak senang hati. Orang lain tu dah profit, dah realize profit dah, aku tak ada pun kan. Biasa-biasa je. Kadang-kadang waktu tu tengah unrealized loss lagi. Orang semua dah profit cantik-cantik, aku still unrealized loss. Apa nak buat? Cuma waktu tu yang betul-betul buat saya bertahan lah. Yang betul-betul buat saya bertahan sebab saya yakin dengan kajian counter saya je. Itu sebab dia saya bertahan. Dan bila dah sampai modul last sekali putaran emosi tu, dan baru kita orang tahu, macam ni ke rupanya cerita dekat Bursa Malaysia ni. Kan dia ada masa orang tengah betul teruja gila-gila membeli. Ada time orang tengah kata apa benda Bursa Malaysia ni tak boleh pakai, scam kot. Macam tu, dia sampai macam tu. Ada orang ada sampai satu stage pembelian murah, diskaun, macam tu. Dia ada stage dia. So, bila dari situ baru saya faham, biarlah kalau orang tengah realize dia punya profit pun, mungkin waktu tu kalau ikut dia punya kajian counter dia, ikut dia punya kajian, dekat sini aku dah kena jual. Kalau ikut kajian saya, kat sini jangan jual lagi. Sebab dekat sini dia baru buat breakout. So kalau breakout you kena tunggu. Ataupun dekat sini jangan jual lagi sebab memang dia dah hit support tapi belum hit major support. Masih ada peluang untuk naik. Jadi daripada situ you kena jaga you punya emosi betul-betul. Dia tak boleh nak ikut orang. Orang semua tengah pakat-pakat. Walaupun you beli satu counter yang sama, contoh kalau misal kata you tengah beli satu counter, katalah macam Homeris tu. Macam Homeris tu. Semua orang tengah tunjuk, tengah showcase dia punya realized profit. Aku untung banyak ni, aku untung banyak ni, aku untung banyak ni. You beli counter tu. You tengah duduk tempat yang sama. You boleh je realizekan profit tu, tapi you bertahan. Sebab apa? Sebab itu kalau misal kata dia dah buat breakout, memang dia akan turun kejap, lepas tu dia akan continue dia punya breakout. So you nak kejar yang continue breakout, bukan nak kejar sekarang. Okey lah kalau you betul-betul tengah nak pakai duit, boleh lah you realize. Tapi sebab sekarang you tahu, you trade dengan ilmu, you trade dengan kajian you yang you memang dah buat, you tahu apa sebenarnya cerita dia ni. Potensi so, dia. Tutup jalan mata kan. Actually saya sepanjang waktu saya belum realize tu betul-betul terusik hati je lah. Macam Takin, macam Tuan Takin realize, puluh-puluh ribu. Tuan Edison realize, puluh-puluh ribu. Macam Tuan Edison sampai 50,000. Waktu tu saya betul-betul macam tu. Menggeleng kepala. Menggeleng kepala. Dia dah realize dah ada profit dalam tangan. Aku waktu tu ada unrealized loss, ada unrealized profit. Tapi sebab betul-betul percaya dengan kajian yang kita buat, dengan ilmu yang kita dapat, kita gunakan ilmu tu, maknanya kita dah tahu, aku boleh tahan lagi kat sini, aku boleh tunggu lagi. Jadi tutup mata je lah, tak apalah, biarlah orang happy awal-awal, tak apa. I will have the last laugh. So the idea adalah kena sabar lah. Kena sabar. Dia memang kena sabar. Game ni memang game sabar. Dia memang game menguji kesabaran. Memang game uji kesabaran.
uji you punya mindset you, betul-betul menguji. Kalau you jenis senang koyak kan, orang baru kutuk sikit, orang baru tunjuk dia punya profit sikit, you dah goyang. Then agak sukar sebab you trade based on ilmu you ada. You trade based on ilmu, trade based on kajian yang you buat. You bukannya trade based on kajian apa orang tu buat. Kajian dia cerita waktu ni kena jual. Dan dia jual, biar dia jual. Tak ada masalah. You so bukan nak fight orang Ya. Jangan ikut orang, jangan fight orang. Cuba ambil orang tu as your so-called inspiration lah. Ya, betul. Inspiration. And actually macam saya, personally, saya ambil Takin sebagai saya punya benchmark actually waktu tu. Benchmark lah. Saya ambil Tuan Takin sebagai benchmark saya sebab macam mana tu? Cerita sikit. Waktu tu first time saya tengok, woi, Takin dah lepas 100k punya profit kot. Aku tak lepas ni, aku 50k punya profit. Tuan Edison pun tak lepas lagi ni. Masa tu lah. So daripada situ kan, waktu tu bila tengok tu, oi, tak boleh jadi ni kan, tak boleh jadi. Tu yang saya bagi tahu waktu Tuan Takin post dalam group. Okay, ni profit. Ni profit dia, maknanya dia dah lepas 100k punya profit. Dan waktu tu saya bagi tahu straight, saya bagi tahu dengan Tuan Takin dalam group, tak apa, tunggu. Kau tunggu kat situ, kau tunggu aku datang jadi. Okay. Kau tunggu aku datang. So dekat situ saya dah letakkan Tuan Takin as saya punya benchmark, saya punya so-called saya punya competitor. Competitor, I mean in the good way punya competition. So saya tahu, okay, aku kena lepaskan 100k punya profit, aku kena lebih lagi daripada Takin, baru nanti aku boleh cakap balik kat Takin, aku dah pecah kau punya record. So daripada situ nanti you akan build up you punya semangat. You punya semangat untuk you nak buat lagi bagus. I mean yes, along the way memang you kadang-kadang you akan stumble, you akan jatuh. Tapi jatuh jangan lama sangat lah. Jangan jatuh lama sangat. Terus kira balik sebab you dah tahu dah tu. Takin tengah nak gerak lagi tu kan. Takkan dia nak stop dekat 100k je. Nanti lagi you duduk lama, lagi jauh, nanti lagi susah you nak kejar. Dia sebut macam tu. Ya, tapi sebenarnya dalam warren sebenarnya anything can happen. Kita boleh buat profit sangat luar biasa. Betul. Of course, kita tak tersangka lah boleh buat profit 200,000, 100,000. Siapa sangka? Kan? Sebab tu saya kata, it come back to kepada rezeki Allah bagi. Okay, sehebat mana, sepandai mana kita pun, kalau Allah tak bagi, nak buat macam mana kan? So, of course, kita semangat, kita nak buat yang terbaik. Tetapi akhirnya kita kembali semula lah kepada yang memberi pada kita. Okay, dan kita bila kita dapat, actually you kena back to basic actually. Back to basic. The foundation. You tak payah nak so-called improvise everything. Kalau, I mean yes, it's a good thing you improvise everything. But then bila you dah hit satu stumbling block, you back to basic balik. Which is dalam macam ni, you tahu rezeki itu Tuhan bagi. Tuhan bagi rezeki itu kat you. Dan apa you kena buat, you kena bersyukur. Sebab apa? La'in syakartum, la'azidan nakum. Aku bagi rezeki kat kau, kau bersyukur, aku bagi lagi. Kau bersyukur lagi, aku bagi lagi. Nampak? Dia jadi macam looping. Makin kita bersyukur, makin dia bagi. Tapi in the same time bila dia bagi tu, actually it's a test for you. Kau bersyukur tak lagi pada ni? Bersyukur tak? Betul. So basically back to basic je. Ya, betul. So that's why kita buat sesi SMS macam ni adalah untuk kita inspire lagi. Dan dia macam ni tuan, bila kita tunjukkan result 100,000, 200,000, dia akan jadi dua golongan tau. Satu orang adalah yang tengok result profit, belagak lah apa semua kan. Tapi dia akan down, dia akan tarik diri. Itu golongan yang pertama. Dia akan cakap apa ni, semua ni tunjuk je apa semua. Ada satu lagi golongan, dia ambil tu sebagai challenge untuk dia buat lebih baik. So dia tahu ada opportunity kat situ, belum berjaya lagi sekarang, belum berjaya, tetapi dia percaya dia akan capai juga satu hari nanti. So dekat sini persimpangan. Okay, di SMS ni persimpangan untuk kita betul-betul membezakan orang yang sedang mendengar ni, ada 200 lebih ni orang sedang mendengar, dan of course kita akan ada
200 lebih, ramai orang nak dengar ni. Okay, dan juga dekat luar sana bila kita upload ke YouTube nanti akan ada orang yang mendengar. Inspirasi kejayaan dia tengok secara positif ataupun negatif. Kalau jadi negatif lah dia. Contoh orang drive Mercedes. Oh, belagak dia drive Mercedes. Kan? Tapi kalau dia lihat pada positif, dia boleh berjaya drive Mercedes. Dia orang biasa je. Aku pun boleh juga. Aku boleh drive lagi besar lagi kereta daripada dia. Tapi bukan belagak. Tapi maksudnya dia jadi satu kekuatan untuk dia buat lebih baik dan improve diri dia. So sebab tu saya kata result showcase, you tengok dia dari sudut positif dan cabar diri you untuk buat lebih baik dan you akan progress kepada level tu. So ni satu benda yang very interesting sebenarnya kalau kita fahamkan tentang sukses. Sukses is about kita mingle dengan orang yang berjaya, lebih berjaya. Kita tengok orang berjaya, kita break our mind untuk lebih berjaya lagi. 200,000 kita nak pecah lagi 300,000 pula lepas ni. Lepas ni 500,000. Of course Tuan Amirul yang mendengar ni ada orang yang nak break 200,000 ni. Ada WSM 1.0, ada 2.0, 3.0. Inilah persaingan sihat kan. Of course kita panggil kompetitor kita. Tapi kalau kita profit pun bukan kita menjatuhkan orang pun. Dalam saham kita buat profit. If you get it, kalau you dapat pecah that benchmark, then you be a new benchmark. You akan jadi benchmark yang terbaru untuk orang pecahkan. Ya. Dan bukan kita nak jatuhkan orang lain, bukan kata orang lain tak bagus kan, betul tak? Actually kalau orang pecahkan you punya benchmark pun, you still dah dapat dah you punya portion, you punya part, you punya bahagian dah dapat dah. Betul. Orang pecahkan benchmark you, dan you pecahkan balik. Baru seronok. Baru seronok. Kan? Takkan you nak orang pecahkan you punya benchmark. Lepas tu tak puas hati pula. Lepas tu dia nak duduk diam je, tak puas hati pula. Tiba-tiba, alah, tak apa. I mean, yelah, you tak puas hati okey lah. Alah, tak puas hati betul lah. You pecahkan. Nanti you pecahkan balik. So, it will be a healthy competition. Dan study lagi dan fokus entry yang betul. Waktu-waktu diskaun, belajar untuk rembat peluang. Kan? Lepas tu dah naik, kena belajar jual juga. Ni, nak naik tak sabar. Tunggu sampai atas, dah sampai resistance tak jual, lepas tu turun balik kan. So ni semua adalah permainan emosi dalam saham dan kita akan rasa seronok bila kita buat dengan minat, bukan sebab kita nak fight dengan siapa-siapa. Okay, after all semua ni hanyalah permainan dan kita nak play the best game dalam stock trading ni macam sports. Dia melibatkan kita punya mindset kita, melibatkan kita punya kesabaran. Semua ni sangat-sangat penting. So saya dah create satu sports game dah, stock trading Warren dah dalam Warren Secrets ni kan. Okay, so of course dengan kita create program-program baru ni, kita nak lebih ramai lagi orang experience trade counter Warren. Dan the best benefit bonus dia adalah dia orang dapat buat profit sampai 200,000, 300,000. Okay, dan of course bila dah belajar boleh share dengan anak-anak, family. Okay, dan jadikan dia sebagai satu sumber pendapatan. This is the new era lepas COVID-19, PKP sebagainya. Saya melihat college, university semuanya down. Orang nak belajar dan dia nak guna kat mana sijil atau certificate degree yang dia gunakan kan. Dia dah more challenging. So kalau kita boleh create our own income just guna smartphone kita dan juga laptop, that's going to be the next survival punya game. So buat dengan yang betul, dan buat yang terbaik. That's the idea of apa yang kita buat dalam Saham Mastery. Okay, dan kita baru bermula, baru 3 batch. Okay, dan insyaAllah kita bermula 6 Jun ni, the first session untuk WSM 3.0. Okay, so saya harap sangat sebenarnya yang mendengar WSM 3.0 ni, give your best commitment. Apa yang saya ajar dalam WSM proven, terbukti result. Okay, sebab dia adalah satu sistem yang anda akan nampak macam mana nak trade counter Warren. At the end of the day, kita nak you cakap, oh macam ni rupanya trade counter Warren. Macam ni rupanya nak buat profit 100% ke atas, 20,000, 30,000, 40,000. Macam ni rupanya. Macam ni rupanya. Ada rupanya ilmu. Dan ilmu ni bukan ilmu saya. Ilmu yang saya belajar, ilmu Allah bagi. Saya cuma susun untuk kita belajar sama-sama. Okay, dan saya sebenarnya personally as orang yang train, you guys semua, saya sebenarnya seronok. Personally saya melihat your progress, Takinlah, Puan Ira Shakira, Edisan, semualah Tuan Fauzi. Melihat korang berjaya ni keseronokan bagi saya. Sebab tu kalau saya tengok, kalau korang share result profit, saya tak respon as soon as possible dekat dalam group. Tapi saya membaca dan saya tersenyum seorang-seorang melihat korang berjaya buat profit. Dia satu satisfaction pada saya yang saya help people. Walaupun saya mungkin tak jumpa dia, tapi saya boleh give something. That's the best feeling lah bagi saya,
to help people. Okay, dan saya nak kalau boleh kita dapat bantu lebih ramai lagi orang yang mungkin struggle kat luar sana to achieve a lot more dalam life dia, insya-Allah. Okay, right. Okay tuan. Okay, so saya rasa kita dah panjang ni. Saya rasa dah dekat lebih sejam 46 minit. Okay, berborak-borak ni. Okay, last soalan saya tuan. Soalan saya kepada tuan, dua soalan last dua soalan last. Yang pertama adalah macam mana wife tuan melihat tuan sebagai seorang pelabur dan trader saham? Adakah dia support ataupun dia tak suka ke ataupun macam mana? Mungkin ramai yang mendengar ni pun nak tengok, nak tahu juga your life bila wife tengok you buat kajian saham, beli saham. And then mungkin of course kita share dengan wife kita berjaya buat profit. Boleh tak share sedikit the story? Sikit je tuan. Okay, actually macam wife saya, dia macam saya, tak minat numbers. Dia memang tak minat numbers. Kami berdua memang tak minat numbers. Tapi suruh anak belajar matematik betul-betul. Okay, so bila macam tu, kadang-kadang bila dia tengok saya buat kajian, saya buat counter studies, kadang-kadang dia tanyalah, ni apa benda macam ni? Kenapa dia macam ni? Kenapa dia macam ni? Kadang-kadang dia bertanya. Dan bila saya terangkan, basically dia tak faham pun. Basically dia cuba sekadar bertanya, tapi dia bagi full support. Dia bagi full support. Dan bila kita beli, dan kadang-kadang kita cerita kat dia, oh I beli counter ni, beli kat sini. So I expect dia akan naik kat sini. Oh dia kata okay, insyaAllah dia akan naik sampai ke situ. So which is a doa untuk kita. Betul. Dan bila kita dapat profit tu, saya memang setiap kali dapat profit, saya akan tunjuk kat dia. Okay, ini profit yang I buat dekat counter yang I cerita hari tu. Ni profit dia. Out of this 60% you punya. Oh. 60% sebab saya memang dah siap macam tu. Out of this 100%, okay, 100% profit, 60% is for you, 20%, 10% untuk Khalif, 10% untuk Hanif. The rest baru saya ambil simpan sendiri. Banyak sebab apa? Dia tak banyak tuan. Dia kita nampak memang banyak. Kita nampak memang banyak, tapi kejap lagi itu salah satu tanda kita syukur kat Tuhan. Sebab apa? Kita share. Baik. Bila kita share lah, kita actually panggil rezeki yang lain masuk. Betul. Kita share je, tak apa. Share tak ada masalah. You memang nampak waktu tu, you sekali bagi dekat orang banyak ni. Banyak dia katalah macam, you bagi dekat orang banyak ni. You nampak, ruginya banyak macam ni akan bagi orang. Tapi, nanti rezeki yang akan masuk balik tu, akan berganda lagi daripada situ. Sebab apa Tuhan dah bagi tu? Tuhan dah cakap awal-awal. 1 balas 7. 7. Oh, bukannya 1 balas setengah. 1 balas 7. Bagi 100, Tuhan bagi balik 700. Berniaga dengan Tuhan tak rugi tuan. Yalah, betul. Berniaga dengan Tuhan tak rugi kan. So itu antara benda Tu yang saya cakap dengan mereka. Okay, 60% you punya. 10% Khalif punya, 10% lagi Hanif punya. The rest tak apa, aku simpan untuk aku punya. Dan so far setakat ni alhamdulillah rezeki Tuhan bagi. Tak ada kesempitan tak ada kesempitan setakat ni. Alhamdulillah. Yes. Kalau financial maybe kadang-kadang kita pun kadang-kadang tinggal Allah dengan Rasul je kadang-kadang kan. Kadang-kadang tinggal Allah dengan Rasul je, tapi dia counter dekat tempat lain. Contoh kereta tak banyak problem, kesihatan sihat saja kan. That part of rezeki actually. Betul. Macam tu. Okay, alright, terbaik. Okay, right tuan. Last question saya sebelum, sorry Tuan, kita ambil masa Tuan lama, mungkin penat bercakap. So, supaya Tuan tahu, kalau saya buat training tiap-tiap minggu, macam mana rasa duk cakap sejam depan orang. Cakap pula seorang-seorang. So, that's the idea. Okay, orang ingat senang. Okay, alright. So Tuan, last question, last saya nak minta Tuan bagikan 3 tips Tuan. Apakah tips terbaik Tuan kepada student-student kita yang akan go through WSM 3.0? Apa yang Tuan nak bagi nasihat kepada mereka supaya mereka dapat the best benefit daripada program kita? Okay, so of course, apakah based on pengalaman lah, apa yang Tuan rasa nak cakap dengan diorang 3 benda? Okay, nombor 1 paling penting sekali. Korang WSM 2.0, 3.0, 1.0, korang dah ambil
first important step. Dah betul lah. Step dah betul. So, what you need to do? Jalan terus. Jangan pandang belakang lagi. You dah ambil step yang betul. So, jalan je terus. Follow saja. So, follow apa yang orang berjaya dah buat. Kalau macam this case, follow saja apa yang Tuan Nizam dah create that module. Follow saja. Sebab follow orang yang dah berjaya dan orang tu pula willing untuk kongsi cara dia berjaya, bukan senang nak dapat. So jangan tak perlu lagi nak buang masa nak try and error lah, aku nak try nak improvise cara dia, tak perlu. Benda tu dah create betul dah cantik dia create, dah proven. Cara yang tu memang dah proven, so what you need to do, follow saja. Nombor 2, dia bila kata dah sampai masa you trade saham tu, beli satu-satu counter tu, you dah buat counter study, dah study counter tu, you punya hati kena kental lah. You punya hati kena kental ikut apa you punya kajian saham tu cakap. Okay. Orang lain nak jual, biar dia jual. Itu ikut kajian dia. Kalau ikut kajian you belum waktu jual, jangan jual. Ikut sahaja. I mean yes, kadang-kadang kajian yang you buat tu tak berapa tepat. Tapi most of the time kalau you follow betul-betul modul yang you belajar dalam WSM ni, sepatutnya dia tak ada masalah lah. Sepatutnya dia tak ada salah. Sebab everything dia dah compile skill set yang diperlukan. So just follow saja cara tu. Dah proven. Semua orang dah boleh guna cara tu. Semua orang yang guna cara tu dah proven boleh buat profit. Kalau misalnya kita buat loss, mungkin ada silap di mana-mana waktu you buat kajian counter ataupun waktu you buat entry ataupun you punya hati waktu tu ikutkan hati sangat. Semua orang tengah beli, aku pun pergi beli. Padahal waktu tu tengah tak sesuai beli. It's all back to how you do your counter study. Baik, okay, right. Dan last kali, kena syukur, tolong orang. Tolong orang. Walaupun you tak mampu nak tolong orang tu financially, kan? Yalah, waktu tu mungkin you pun tinggal Allah dengan Rasul je lagi. Kan? Orang yang tak tolong pun lebih kurang macam tu je. Orang tu pun tahu sebenarnya you tinggal Allah dengan Rasul je. Kadang-kadang dia bukan nak punya duit. Dia cuma nak you jadi tempat dia nak luahkan perasaan dia tu. Mendengar lah. Mendengar saja. So you tak apa, tak keluar duit pun, you duduk tak apa, dengar oh macam ni. Okey. Tak apa. You tak boleh tolong orang financially, tak apa, you duduk dengar. Tak boleh tolong dia financially, you tolong cara lain. Bagi nasihat ke apa kan? Bagi nasihat ke. Dan yalah, jangan kedekut lah, basically jangan kedekut. Sebab apa? Cikgu saya bagi tahu. Cikgu saya, cikgu serta kawan lah. Sikit tu tanda ada. Banyak tu tanda kita ingat nak mati. So maknanya you bagi sikit sebab you ada waktu tu. You bagi banyak sebab you ingat you akan mati. So duit ni tak boleh bawa pergi mana pun. So tak apa, bagi orang. Nanti Tuhan balas balik. Satu balas 7 tu, bukan sikit. Ya, betul. Okay. Alright, so itu dia 3 nasihat ataupun peringatan lah kepada student-student dalam WSM 3.0. Okay, so mungkin kita dah sampai ke akhir session kita Tuan. Okay, so mungkin Tuan ada kata-kata terakhir sebelum kita berpisah di sesi Zoom kali ni. Okay, mungkin Tuan nak cakap apa-apa ke? Satu je saya nak cakap. Satu je. Okay. Saya bangga untuk saya cakap I am Nizam Malik punya produk. Ya, okay. Saya bangga saya cakap macam tu. Yeah. So kalau orang tanya saya, kau belajar dengan siapa? Dan saya cakap saya adalah produk Nizam Malik. Nak tahu pergi cari dia punya FB. Alright, terima kasih banyak Tuan Amirul. Kerana sesi kita pada hari ini, saya sangat-sangat seronok bercakap dengan Tuan. Banyak Tuan share. Okay, saya percaya Tuan share daripada hati. Okay, of course kita tak ada skrip, tak ada apa-apa semua. Bayangkan, tak pernah terfikir kan boleh cakap banyak macam ni kan.
Tetapi bila kita bercakap dari hati, kita nak share, nak bagi manfaat pada orang, insya-Allah banyak yang kita dapat share. Dan of course yang mendengar ni, kita mengharapkan anda pun mendapat manfaat yang sebanyak-banyaknya. Okay, alright, so saya rasa setakat ini sahaja untuk sesi Saham Mastermind Session untuk episod yang ke-6. Saya pun tak kira sebenarnya Cik Madia cakap yang ke-6. Okay, so saya ucapkan terima kasih Tuan Amirul. Okay, so saya harap Tuan Amirul dapat keep konsisten dalam circle kita, bantu supaya kawan-kawan kita yang dalam grup yang mungkin belum berjaya, bagi semangat pada diorang juga. Alright, dan hopefully kita dapat ramaikan lagi orang Melayu, orang Islam ataupun kawan-kawan kita yang bukan Islam pun tak apa, okay, untuk berjaya dari segi financial supaya dia boleh jadi orang yang bermanfaat pada keluarga dia dan kepada lebih ramai orang dekat luar sana. Okay, alright, so terima kasih banyak Tuan. Sorry banyak-banyak ambil masa Tuan. Tak ada masalah. Terima kasih Tuan Nizam untuk ilmu. Okay, right. Okay, kita jumpa lagi Tuan. InsyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Okay. Alright, so itu dia sesi bersama dengan Tuan Amirul Abati Khalif, salah seorang student dari WSM 1.0. Okay, so banyak benda yang kita dah borakkan bersama dalam sesi ini. Saya harap anda semua mendapat manfaat. Okay, dan kalau anda rasa sesi ini bermanfaat, bantu saya untuk klik button share. Okay, share ke 5 ke 10 grup yang anda join. Ajak rakan-rakan anda untuk tonton video ni, semoga menjadi inspirasi. Dan hari ini kita dapat melihat salah seorang student kita berjaya untuk break profit sehingga mencecah RM200,000. So saya sangat-sangat berharap, saya sangat-sangat fokus. Okay, semoga dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun akan mendatang kita dapat melihat student-student kita dalam Warren Secret Saham Mastery dapat progress untuk break more record. Okay, semoga satu hari nanti kita dapat melihat dapat seorang kita dapat lahirkan milioner dalam aktiviti pelaburan dan trade saham, khususnya daripada trade counter Warren. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk sharing saya dari sesi live Zoom webinar pada hari ini. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Jangan nangis-nangis. Okay, kuatkan semangat anda, lalui segala cabaran dan dugaan dalam hidup dengan semangat. Okay, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Okay, jangan lupa untuk follow saya Nizam Malik dan juga Saham Mastery. Okay, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Kita jumpa lagi dan bye-bye. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin.